masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Waalaikumsalam, doktor. Baik, alhamdulillah sihat. Haji Samsul apa khabar? Alhamdulillah. Tengok muka doktor ni rasa tenang pula. Okey. Alhamdulillah. Tu Dr. Osman pun join. Alhamdulillah Dr. Joti, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bunyi macam kat masjid tu. Oh, ya dah. Dia ingat Boleh dia lah. online dalam masjid tu. Oh, Boleh. berkat. Baik. Okey. 9.56 lah. Okey, saya jemput Dr. Helmi. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Alhamdulillah berjaya kita berjumpa pada malam ni. Jadi without further ado, saya jemputlah Dr. Anwar Ahmad yang minta diperkenalkan sebagai pensyarah kanan di Universiti Kebangsaan Malaysia di Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan ya. InsyaAllah Dr. Anwar akan share kepada kita pasca Kongres Ekonomi Bumi Putera 2024 the way forward. Apa peranan ibu bapa dalam mendukung agenda pendidikan di sekolah. Okay, insyaAllah saya jemput Dr. Anwar untuk menyampaikan sharing session beliau kepada kita semualah, insyaAllah. Baik, terima kasih Dr. Helmi. Boleh saya kongsikan slide Boleh, saya dah bagi co-host. lagi ya? Baik. Okey. Sementara menunggu tu kan. Kita ucap terima kasih Dr. Anwar dapat hadir malam ni. Okey, tak apa. Alhamdulillah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Haji Samsul, Suhaili dan rakan-rakan di ABS juga yang saya alu-alukan Dr. Oti dapat bersama-sama malam ni. Saya patutnya dah ajak Dr. Oti minum ni. Kita nak bincang pasal STEM kan. Okey. Boleh bincang kat sini sekali, doktor. Boleh bincang je ya. Betul lah, pagi tadi kami ada program bersama dengan TP Timbalan Pengarah KPM Dr. Rafai. Jadi Dr. Rafai di Fakulti Pendidikan tadi, dan beliau telah membentangkan kurikulum baru untuk 2027. Detail lah apa yang ada dalam kurikulum tu, dan insyaAllah lah ada banyak perkara-perkara yang sebenarnya saya secara peribadinya nak ucap terima kasih kepada Dr. Osman dan rakan-rakan kan. Saya rasa banyak apa yang Dr. Osman sebut tu ada dalam kurikulum baru tu. Tapi ada dinampakkan lah dalam tu. Dan kita harap tak apalah kalau apa yang penting mereka terima lah Dr. Osman apa yang dicadangkan tu, terutamanya saya ingat dari segi mengurangkan kandungan dan juga bilangan subjek itu. Jadi kalau kita tengok itu satu perkara yang baiklah, penyepaduan kurikulum dan sebagainya. Baik, saya ingat itu ringkasan yang saya ingin kongsikan. Kita buat malam ini santai-santai. Saya maklumkan oleh Dr. Helmi. Terima kasih Dr. Helmi kerana sudi menguruskan dan beliau kata kita santai-santai je malam ni. Alhamdulillah. Ya. Baik. Saya seperti yang Tuan Haji Samsul minta, kalau boleh saya nak kongsikan apa yang telah berlaku dalam KEB lah. Khususnya KEB, dan kita fokuskan kepada peranan ibu bapa dalam kita nak melihat beberapa isu. Dan seperti yang kita tahu, topik malam ni pun KEB way forward. Kita nak tengok selepas pasca KEB tu, Kongres Ekonomi tu apa yang akan berlaku. Sebab dah disebutlah, ramai yang sebut. Saya semalam 2 hari lepas saya di Malaysia Gazette pun soalan yang sama juga, apa yang akan berlaku lepas ni kan. On paper mungkin nampaknya macam cantik, semuanya nampak macam berseri-seri kan. Bahaskan di PICT itu berdegar-degar betul malam hari tu 3 hari. Tapi apa dia punya impact akhirnya, or the end goals dia tu kan.
Kalau tidak nanti dia akan ulang balik lah. Kita dah 8 kali dah kongres, tapi kita nak tengok hasil lah. Betul. Yang pasti saya selalu dengar selalu disebut-sebut adalah kejayaan kongres ni adalah kongres yang pertama je. Kongres pertama tu ada 2-3 benda yang berlaku. Satu, MARA ditubuhkan. Itu yang besar lah, MARA ditubuhkan. Dan yang keduanya tabung haji diwujudkan. Itu yang besarnya lah. Tapi kongres 2, 3, 4, 5, 6, 7 tu tak ada apa, tak dicerita kan. Tak berapa nampak lah penonjolan dari segi apakah hasil yang kita nak bawa. Baik, izinkan saya untuk kongsikan beberapa slide saja sebagai pembukaan perbincangan. Saya ingat malam ni lebih kepada dialog lah, berbincang. Sebab Betul. saya ingat di sini ni semuanya adalah kita bukanlah orang baru lah dalam isu-isu pendidikan ni. Kita sama-sama berkongsi pandangan. Ada perkara-perkara yang kita setuju mungkin kita boleh majukan lagi ke depan, dan ada benda-benda yang mungkin kita tak setuju kita boleh kongsikan perbezaan pandangan itu, kerana itu akan membina satu lagi kefahaman yang lebih jitulah antara kita. Baik, saya nak kongsikan beberapa slide dan kalau rakan-rakan ada pandangan semasa saya kongsikan slide itu, silakan silakan untuk memberi pandangan. Saya harap ini bukanlah ceramah, tapi ini adalah satu sesi perkongsian saja. Dengan ini kita akan lebih interaktif lah. Yang pertama sekali, izinkan saya untuk malam ni fokus kepada Bumi Putra. Bukannya kita tidak mahu melihat secara lebih besar, tapi sebenarnya bila kita menggali secara mendalam isu-isu pendidikan, akhirnya apa yang kita lihat adalah isu Bumi Putra. Kalau kita pergi lebih mendalam, deep down there, kita akan dapati sebenarnya isu ni adalah isu orang Melayu, isu Bumi Putra, Sabah Sarawak, masyarakat orang asli dan sebagainya. Dia bukanlah masalah keseluruhan masyarakat Malaysia. Mungkin perbezaan keperluan itu berbeza, tetapi dalam konteks yang kita bincangkan ni, dia lebih menjurus kepada perkara-perkara yang mendominasikan masalah di kalangan orang Melayu dan juga Bumi Putra. Yang pertama sekali, saya punya slide itu peta Malaysia. Beberapa slide ini juga kami gunakan dalam pembentangan kepada Kongres yang lepas, dan juga dalam pembentangan kepada Jemaah Kabinet. Kabinet pun diminta untuk membentangkan sebelum Kongres itu, dan alhamdulillah saya gunakanlah hal sama. Dan benda ini bukanlah sulit lah. Ini adalah umum, semua orang boleh melihatnya dan juga membincangkannya secara terbuka. Yang pertama sekali kita tengok dari segi orang Melayu, Bumi Putra lah. Saya sebut Bumi Putra ni di Semenanjung Malaysia ni, saya bincangkan ini dalam konteks di Semenanjung Malaysia. Di Sabah Sarawak tu dia punya isu-isu yang berbeza yang mungkin kita boleh bincangkan pada waktu-waktu yang sesuai. Tapi kalau kita nak tengok secara lebih data yang terkini dalam data DOSEM, data Jabatan Perangkaan yang terkini 2023, kita akan dapat lihat bahawa kumpulan Bumi Putra itu dia majoriti di beberapa buah negeri yang khusus. Dan negeri-negeri yang saya tandakan merah itu adalah negeri-negeri yang mempunyai bilangan 80% and above. 80% majoriti Bumi Putra itu. Maksudnya kalau nak tolong orang Melayu Bumi Putra dalam pendidikan khususnya, maka inilah negeri-negeri yang patut dijadikan sebagai target dia lah, sasaran pembangunan, penambahbaikan. Kita nak tengok makro, nanti kita akan pergi pada mikro, kepada keluarga dan sebagainya. Tapi saya nak tengok secara overall dulu perbincangan ni. Kita dapat lihat bahawa ada negeri-negeri yang menjadi, kalau kita nak bantu Bumi Putra, inilah dia kumpulan negeri sasaran, dan kerajaan-kerajaan negeri, kerajaan persekutuan harus melihatkan dia punya populasi ni. Kalau tidak, nanti kita akan tinggal. Kalau kita fokus on Putrajaya, Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor semua kan, tu dia at the end of the day, dia akan ada satu gap yang sangat besar antara kumpulan di negeri yang warna putih dengan negeri yang warna merah tu lah. Itu keadaan dia. Sengaja kita pakai merah, tak pakai hijau, nanti orang tak salah faham lah kan. Jadi kita letak negeri yang neutral lah. Baik, kalau kita lihat negeri yang macam Kelantan, Terengganu paling tinggi lah, 97%. Orang Bumi Putra Melayu lah di Terengganu. Dan menariknya juga di Terengganu ni, kalau kita lihat prestasi akademik dia antara yang terbaik. The top 2 lah di SPM pun dia antara terbaik. Itu yang menarik. Maksudnya ada best practice di Terengganu, di mana SPM dia antara yang terbaik di Malaysia. Tapi dia negeri yang paling tinggi
dari segi kumpulan Bumi Putera. Ini ada something yang negeri lain juga kena belajar daripada Terengganu. Tak tahulah, mungkin di sini orang Terengganu kan makan ikan banyak ke apa kan. Dia ada something special yang menyebabkan negeri yang paling ramai Bumi Putera itu jugalah antara negeri yang terbaik dari segi putusan SPM, dulu PMR dan juga USR masa ada dulu. Kemudian negeri Kelantan, kemudian Pahang, Kedah, Perlis, dan itulah di Sabah Sarawak Bumi Putera dia memang ramailah yang jadi ini negeri utama. Dan satu lagi benda yang kita nak tengok secara makro dulu adalah kalau tengok dalam bulatan yang atas tu daripada jumlah penduduk kita lebih daripada yang berdaftar, ini maksudnya yang berdaftar DOSEM ada 30.4 juta orang penduduk ni adalah yang berdaftar dalam perangkaan kita. Bukan PR dan sebagainya lah, ini memang rakyat ni. 21 juta adalah Bumi Putera. Maksudnya Bumi Putera di negara kita ni 70.1%. Maksudnya lebih daripada 2/3 adalah Bumi Putera sekarang ni. Dulu 60 lebih. Ini Bumi Putera ni campur lah dengan Sabah Sarawak. Kalau ikut Melayu saja sekitar dalam 60%. Tapi yang data yang menarik yang kita kena lihat secara umum ni adalah sebenarnya Bumi Putera ni khususnya di kalangan masyarakat Melayu ni kebanyakannya adalah tinggal di bandar. Kalau kita ingat Bumi Putera ni, kita ingat kampung lah, kan? Kalau cerita orang Melayu ni orang kampung, orang luar bandar, pendalaman kan. Kalau kita tengok MARA pun diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Desa dan Wilayah. Cerita orang Melayu di kampung lah MARA. Tapi sebenarnya DOSEM data menunjukkan bahawa 21% Bumi Putera, daripada 21% tu 14.6 juta itu ada di kawasan bandar. Maksudnya orang Melayu, orang Bumi Putera ni sebenarnya tinggal di bandar. Lebih daripada 23 tinggal di bandar, hanya 30% je ataupun 6 juta je tinggal di kampung. Jadi kalau kita ambil data daripada tahun 70 misalnya, kita dapati banyak bantuan insentif kerajaan ni dia buat di kampung. Insentif bantuan orang kampung semua. Tapi sebenarnya orang kampung tu orang Melayu yang di kampung tu dah ramai di bandar sekarang ni. Jadi tapi kita punya program kita, kalau kita boleh tengok program kita banyak masih lagi mindset kita tu dia trap bila nak buat bantuan ni mesti pergi cari kampung untuk bantuan orang kampung lah, community lah semua. Sedangkan yang menderita, bukanlah menderita, yang susah sekarang ni adalah orang Melayu yang ada di kawasan bandar ni. Jadi itu yang kita highlightkan supaya di saat kita masih meneruskan juga bantuan pada masyarakat kampung yang selama lebih kurang 50 tahun kita dah buat daripada tahun 70 dasar ekonomi baru dulu dengan Felda, dengan FEKRA dan sebagainya. Tapi kita jangan lupa kita kena ada program yang besar juga di kawasan bandar untuk Bumi Putera Melayu ni. Macam di kampung dulu kita ada Felda, misalnya buat Felda juta tanah hektar buka untuk Bumi Putera bantu hidup di kampung. Tapi sekarang ni agenda orang Melayu di bandar ni dah tak ada dah. Jadi itu satu isu yang kita highlightkan lah dalam perbincangan tu. Itu data yang umum lah yang saya nak kongsikan di sini. Kemudian saya nak pergi yang kedua. Ada 3 cerita pasal ni. Kita masih lihatlah orang Melayu adalah kumpulan yang paling miskin lah. Walaupun dah 50 tahun lebih dasar ekonomi baru dan berbagai-bagai orang Melayu masih lagi kategori dia. Kalau miskin mutlak tu 85% di negara kita ni orang Melayu. Yang merah tu, yang warna merah tu Melayu. Maksudnya serius lah. Kalau saya tengok di si angka ni majoriti. Bukan 2/3 dah ini nak naik lagi kan. Maksudnya sangat-sangat kritikal keadaan orang Melayu. Dan nanti saya akan tunjukkan bahawa dia memberi kesan kepada pendidikan anak-anak kita. Sebab tu kalau kita tak boleh selesaikan masalah kemiskinan di kalangan orang Melayu, dia akan memberi pengaruh yang besar kepada pendidikan anak-anak kita dan dia akan berpusing balik. Dia berpusing. Jadi orang Melayu duduk statik lah. Pada waktu yang sama, walaupun kita kata nak bantu, tapi sebenarnya data-data terkini menunjukkan inilah kedudukan dalam kalangan orang Melayu. Baik. Saya pergi data yang terkini berkaitan dengan SPM yang baru lepas. Negeri yang sama lah. Kalau kita tengok negeri yang merah tadi pun, negeri yang biru pun jadi sama, kumpulan yang sama juga. Maksudnya, kita tahulah di mana anak-anak Bumi Putera berada. Dalam ekonomi Melayu pun kita bercakap soal yang Bumi Putera pun kita cakap benda yang sama. Terperangkap. Majoriti orang Melayu Bumi Putera terperangkap
dalam kemiskinan, dan kemiskinan itu akhirnya membawa kita kepada isu-isu kependidikan dan sebagainya. Akhirnya tengoklah anak-anak Melayu Bumi Putera di negeri-negeri ini juga yang pencapaian paling rendah di negara kita. Yang tak lulus mungkin Dr. Osman akan highlight kan isu ni, budak sains matematik ini negeri yang paling rendah. Okey. So kalau kita tanya apa perancangan, kita cek ni apakah perancangan negeri ini untuk membantu anak-anak dari segi pendidikan ni, tak ada jawapan lagi sebenarnya. Mereka pun tak ada agenda yang besar bagaimana nak bantu kumpulan Bumi Putera di negeri-negeri yang saya sebutkan ini. Kecuali Sarawak. Sarawak ada satu plan. Mereka dah mulakan. Saya sempat ke negeri Sarawak 2 bulan lepas, dan kerajaan negeri membentangkan kepada kami perancangan mereka untuk pendidikan Sarawak. Mereka dah ada peruntukan sendiri. Dan saya ingat seminggu lepas kami balik, saya wakili Majlis Profesor masa tu. Seminggu lepas tu Yang Berhormat Menteri pun dah menyebut tentang Sarawak diberi autonomi untuk menguruskan pendidikan Sarawak, dan kerajaan Sarawak dia ada duit sendiri. Mereka dah sediakan peruntukan mereka sendiri untuk memajukan sekolah-sekolah di Sarawak. Jadi mereka tak mungkin tak minta daripada peruntukan persekutuan lah. Mereka lebih fokus kepada negeri mereka menggunakan peruntukan bajet mereka dan sebagainya untuk mempercepatkan proses pendidikan anak-anak di Sarawak. Ini yang boleh saya kongsikan. Dan kalau kita tengok lagi, mungkin yang ini pun sama juga. Kalau kita tengok, kalau kita tengok kumpulan yang miskin, itulah kumpulan yang tidak mencapai keputusan yang baik dalam PISA. Kalau dalam PISA tu dia ada, kita boleh apa kita panggil capture kumpulan miskin dan kumpulan kaya, dan SSE lah, SES. Dan kita tengok anak-anak kumpulan miskin matematik dia rendah daripada yang hijau tu kaya, yang biru miskin. Perbezaan dia 375 458. Ini kalau kita ukur segi tahun learning age dia, umur pembelajaran dia tertinggal lebih kurang dalam 4 tahun. Yang miskin dengan yang kaya ni, dia punya scoring dia tu, kalau kita ambil, kita tahu dia at least 4 tahun di belakang. Kalau matematik tu maksudnya anak orang kaya dengan anak orang miskin tu dari segi penguasaan matematik dia tu secara puratanya 4 tahun perbezaan dia. Begitu juga dengan scientific, sains dan juga bacaan. Jadi isu kemiskinan memerangkap, dan kumpulan yang terperangkap itu adalah orang Melayu lah. Okey, sesuai dengan perbincangan kita Melayu. Baik, ada sedikit data yang saya kongsikan sedikit lagi. Kalau kita tengok yang warna orange itu adalah majoriti Bumi Putera bekerja di separuh mahir. Ini dah keluar dah masuk universiti, dah keluar. Kita lihat majoriti Bumi Putera itu bekerja di sektor separuh mahir dan rendah. Kalau kita tengok data tu, maksud dia orang Bumi Putera ni yang bekerja di sektor rendah dan separuh mahir itu kalau campur 71%. Maksud dia daripada 10 orang Melayu, 10 orang Bumi Putera, 7 orang bekerja di sektor sederhana dan rendah. 3 orang je bekerja di sektor impact tinggi ataupun yang mahir. Rendah lah. Rendah sangat berbanding dengan kaum-kaum yang lain lah. Sebagai perbandingan lah. Bukan kita nak kata kita nak compare kaum lain. Tapi sebagai perbandingannya, kita Bumi Putera masih dalam kategori yang sangat rendah. So kalau dia dalam kategori yang rendah, jadi macam mana dia nak dapat pendapatan tinggi? Memang tak boleh lah. Jadi the circle tu akan pusing sama, tak boleh berubah lagi. Kita bercakap macam-macam perkara, tapi sebenarnya hakikatnya inilah data-data yang kita ambil. Dan data-data ini bukannya data-data yang tak rasmi. Ini data rasmi, data daripada dosen. Data ini terbuka pada semua, kita boleh tengok. Masa kita buat kajian ni pun kita sebenarnya teragak-agak juga. Kita nak pakai tak data-data daripada Zalim. Malah Kementerian Pendidikan punya data pun kita tak pakai. Kita tak nak pakai. Pakar-pakar yang kita rujuk, pasukan pemandu daripada industri, daripada bekas pegawai tinggi KPM dan sebagainya yang menjadi jawatankuasa pemandu kami. Dia kata please inilah omit lah, jangan pakai lah. So pakai saja data-data daripada dosen. Ini pun menarik jugalah. Jadi data dosen je yang kami pakai, data resmi kerajaan saja. Kita tak pakai data daripada KPM, daripada Kementerian Pendidikan dan sebagainya. Kita tak nak ada nanti pertanyaan lah. Mungkin data-data itu
pun kita tak boleh nak pastikan dari segi kekuatan dia. Tapi kalau data DOSM ni kita boleh check everybody, semua orang boleh semak kalau nak semak kan. Jadi itu lebih telus lah dari segi data collection kita. Okey, so saya pergi lagi atas sikit lagi. Inilah kesimpulan yang saya boleh buat. Data yang kita kutip selama 50 tahun yang lepas. Yang merah tu Bumi Putra lah. Kita dapat lihat Bumi Putra daripada tahun 70 sampailah tahun 2022. Data yang ada daripada DOSM. Kalau kita tengok data Bumi Putra tu, dia tak pernah melepasi daripada kumpulan etnik yang lain. Pendapatan dia tak pernah lebih. Yang lebih membimbangkan kita lah kalau kita tengok data tahun 70 dengan tahun 2022 tu, dia punya jurang tu semakin lama semakin besar lah. Itu yang paling membimbangkan. Dan ada beberapa kajian institut yang telah buat data the unjuran 2050. Kalau kita tengok tahun 2050 tu, kalau ikut data ni tak ada intervensi, tak ada apa-apa berlaku, you can see lah dia punya jarak ataupun jurang tu sangat-sangat besar dan itu dah sampai ke tahap yang membahaya jugalah dari segi sensitivity dan sebagainya. Kalau terlalu miskin sangat kan, dia akan jadi macam-macam lah. Itu perlu diperhalusi oleh kerajaan lah dari segi bagaimana untuk mengecilkan jurang pendapatan tu. Tapi saya ingat itu kita serahkan pada pihak yang berkaitan lah. Tapi kita nak fokus on pendidikan ni. Jadi apa yang kami buat untuk sharing saja, kita dapat data ni bukan kami yang kumpulan kami yang pandai-pandai duduk dalam bilik bincang sama-sama tak. Tapi apa yang kita buat adalah kita pergi ke zone. Kita dapat maklumat tu daripada masyarakat di bawah. Kita collect data yang terkini berkaitan dengan pandangan masyarakat berkaitan dengan pendidikan mereka. Pendidikan anak-anak mereka. Kita tanya penghulu, kita tanya ketua kampung, cikgu bersara, kaki tangan kerajaan, cikgu. Kita tanya student pun, kita tanya semua orang berkaitan dengan isu-isu pendidikan di peringkat bawah. Dan kita pergi ke Ledang Selatan, di tengah kita buat di Kuala Lumpur, Jalan Tengku Abdul Rahman. Di Ledang, di selatan, di utara kita pergi ke Jawi, dan di timur kita pergi Besut. Jadi kita pergi tu, kita dah berjaya berbual, bercakap selama 4 jam. Setiap sesi tu 4 jam, mula pada 8.30 sampai 12.30. Setiap sesi itu dipecahkan dalam kumpulan dan setiap kumpulan tu ada dia punya moderator, facilitator, report repertoire, kutip data dan sebagainya, dan kita dapatlah kutip semua data secara detail lah. Soalan-soalan pun kita standardkan. Kita ada expert yang juga validate soalan-soalan semua bual. Kalau soalan online tu, kita salah seorang kita jemput adalah Dr. Osman lah. Dia expert in questionnaire. So kita jemput dia. Ini kita buat tu memang 100% terbuka, valid dan juga memang mengikut tata cara kajian yang sebenar. Bukan kutip-kutip main tinjau-tinjau je. Saya takut juga nanti Dr. Osman marah dia kan. Nanti dia kata apa dia kutip data macam ni. So kita buat proper. Kita tak naklah tinjau-tinjau, survey-survey macam tu je, tapi kita buat proper design, multi method dan sebagainya. Okey, dan kemudian kita pergi, ini cerita dia. Jadi dalam setiap bulan tu ada perbincangan, ada tema dia, ada discussion dia, detail setiap isu-isu yang kita bawa tu, dan akhirnya kita dapatlah kumpulkan maklumat tu. Dan saya nak kongsikan sikit lah secara detail nanti. Ni saya bagi saya sikit masa untuk bincang. Dan daripada data-data semua yang kita kutip tu, kita nampak benda yang sama berlaku. Itu menariklah. Kita nak validate kan. Betul ke yang kita rasa ini isu? Kalau di peringkat literature review ni, kita rasa itu isunya. Tapi kita tak boleh validate literature review selagi kita tak pergi ke lapangan and validate dengan masyarakat di bawah yang 700-800 orang ni. Dan then kita dapat trend ni, kita ambil dia punya frekuensi dia, then we know that semua tempat sama ada di tengah, zon tengah. Ini zon tengah, saya nak tunjukkan zon selatan. Ini pelapor pun orang yang neutral, bukan kita. Pelapor pun kita memang ambil expert untuk buat pelaporan. Zon timur, termasuk juga zon
zon di utara, semua menunjukkan trend sama bahawa nombor satu masalah paling utama kepada orang Melayu utara adalah sikap dia. Maksud dia 50 tahun bagi bantuan, bagi macam-macam. At the end of the day, kalau tak capai pendapatan yang tinggi, tak dapat pekerjaan yang baik, the best part, orang Melayu sendiri dalam data ni kita kata orang Melayu lah, pun mengaku itulah masalah dia yang paling besar. Mengapa orang Melayu tu tak berjaya dalam pendidikan? Dari pandangan orang Melayu sendiri adalah disebabkan sikap mereka sendiri. Maksud ini pengakuan yang jujur lah. Sekarang jadi kalau kita nak baiki balik kedudukan ataupun keadaan orang Melayu ni, kita kena faham balik masalah yang diorang hadapi, psikologi yang mereka hadapi, dan itulah kesan dia. Nombor satu, sikap. Dia kata malas, anak dia malas. Dia mengaku lah anak dia malas. Dia pun tak pernah pergi sekolah sangat, tak terlibat dengan sekolah punya program. Ni ibu bapa yang cakap lah. Kalau anak dia tengok, kita tanya abang tengok tak anak punya kerja rumah ke? Oh, saya tak tengok kerja rumah, sibuk lah, tak sempat nak tengok kan. Abang terlibat dalam sekolah buat program, saya tak pergi kan. Jadi kita tengok banyak soalan istilah itu menjurus kepada sikap kita yang menyebabkan benda tu itu. Bukan yang lain adalah bila kita tanya pasal kurikulum, dia kata kurikulum tu berat kan. Macam kita bincang lah, saya Dr. Osman ni, kita bincang kurikulum tu berat. Yes, itu mempengaruhi. Nanti kita tengok misalnya dalam STEM memang dia mengaku berat, dia tak boleh nak bantu anak-anak dia dan sebagainya. Dia pun tak bagi teknologi. Kemudian ada setengah juga tu masuk isu politik. Dia kata dulu okey, sekarang tak okey, macam-macam lah. But kita ambil, kita kulit data tu. But the main issue yang kita nak bawa adalah isunya masih warna kuning itulah. Kalau kita tengok di tengah Kuala Lumpur pun kata sikap sikap orang Melayu, sikap orang Putra yang menyebabkan mengapa pendidikan dia tak boleh maju. Di selatan pun benda yang sama. Ni bebas kumpulan yang kutip ni bebas. Dia tak tahu. Orang yang kutip di sini dia tak tahu cerita di zon tengah, zon selatan, dia buat cerita zon selatan. Tapi bila kita kumpul data tu, bila kita buat taburan, dia akan jadi benda yang macam ni lah. Sama juga dengan zon di timur, di Besut yang kita buat pada 30/1. Baik, ini menunjukkan sikap. Dan akhirnya kita dapat macam ni lah. Kita nampak ada 4-5 isu besar yang orang Melayu hadapi, orang Putra hadapi adalah nombor satu sikap lah. Yang paling ramai sikap. Sikap lah masalah paling besar dalam orang Melayu. Jadi kalau kita bercakap nanti pasal keluarga, sebenarnya itulah yang menjadi isu pada kita sekarang. Kita bercakap tentang kita lah. Kita bukan cakap pasal kumpulan etnik lain dan sebagainya. Orang Melayu dia paling masalah sikap. Memang kita ulang-ulang benda ni. Dah 50-60 tahun kita cakap sikap kan. Tapi kalau kita dia tak banyak berubah. Dia tak banyak berubah dan kita perlukan something yang lebih solid untuk mengubah sikap kalau orang Melayu nak berjaya. Okey. Kemudian yang lain adalah persekitaran sistem pendidikan yang tak menyokong Bumi-Putra ni ada. Macam isunya, ada disebutkan isu DLP. DLP Dual Language Program. Kalau misalnya anak-anak Bumi-Putra ni sebenarnya dia dalam keadaan yang terperangkap sekarang ni. Tapi ramai orang tak sedar. Di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, dia masuk kelas bahasa Melayu. Okay, dia masuk kelas bahasa Melayu sebab dia tak boleh menguasai bahasa Inggeris dengan baik. Dia masuklah kelas bahasa Melayu. Pelajar-pelajar yang kaya ataupun bukan Melayu, dia masuk kelas Dual Language Program, bahasa Inggeris. Okey. Kemudian apa yang berlaku apabila anak ni cuba belajar, mungkin ada yang sebagainya berjaya lah, masuk universiti. Bila masuk universiti, dia terperangkap. Dia kena belajar bahasa Inggeris balik. Sebab di universiti je, kalau sains, teknologi, fakulti-fakulti yang kita panggil sebagai teknologi, fakulti yang menyediakan peluang pekerjaan yang baik, ini semua dalam bahasa Inggeris. Jadi anak kita kat sekolah rendah tu ditanamkan you kena belajar bahasa Melayu macam ni kan. Tapi kalau yang kaya ke ataupun yang menguasai bahasa Inggeris, kau boleh masuk sekolah DLP. Yang ni kau tak boleh masuk DLP ya. Jadi majoriti orang Melayu ni anak dia tak masuk DLP, dia masuk dalam bahasa Melayu. Tapi bila dia masuk universiti, dia yang susah. Masa di universiti tak ada DLP lah. Dia memang BI lah. Lepas tu yang lebih sukarnya adalah bila dia nak keluar dapat kerja. Dia terperangkap kali kedua. Di mana tu dia bila masuk tempat kerja baru dia sedar. Ada seorang pelajar tu. Dia pelajar college. Dia pelajar college. Tadi kena download. Okay, dia pelajar college.
Dan dia katakan kalau saya tahu yang bahasa Inggeris tu penting di kolej tempat dia belajar sekarang, dia kata dari sekolah rendah dulu dia menyesal dia tak belajar bahasa Inggeris, dia kata. Ini menunjukkan dia terperangkap. Maksud dia kalau dia tahu daripada sekolah rendah tu, sekolah menengah dia guna DLP, dia masuk kelas DLP, dan akhirnya dia tak bermasalah di kolej, sebab dia ni kolej, dia belajar tentang kolej, dia akan panggil kolej apa di Ledang tu, kolej yang berpendidikan tinggi lah, berteknologi tinggi, X-ray, semua mesin-mesin ni semua in English. Yang datang bagi training tu pun daripada apa ni, Philips lah, Samsung lah, mesin-mesin alat yang nak digunakan tu training in English semua. So dia kata dia bermasalah. Bermasalah pasal. Sebab tu isu DLP ni sebenarnya yang ruginya adalah pelajar Melayu. Sebab tu saya dari awal kalau baca dalam tulisan saya pun banyak saya tulis, kita sepatutnya kena jelas. Kalau nak buat bahasa Inggeris, buat bahasa Inggeris yang betul-betul berkualiti dalam kelas bahasa Inggeris. Semua orang belajar bahasa Inggeris yang berkualiti. Yang bahasa Melayu kena belajar bahasa Melayu yang berkualiti. Jangan dia campur-campur. Bila campur-campur akhirnya dia jadi separuh untung, separuh rugi. Jadi anak-anak yang di LP ni memang okey lah. Dia pergi universiti, dia masuk universiti, dia keluar tempat kerja esok pun nak bahasa Inggeris. Okey lah pada dia sebab daripada di sekolah rendah lagi dia dah in English punya stream. Kan? Tapi apa jadi pada anak-anak kita yang dalam program bahasa Melayu, dan kita memanglah menanamkan bahasa Melayu itu penting, bahasa jua bangsa, semua okey, tak ada masalah. Tapi mengapa ada sekumpulan yang kita lepaskan, tapi sekumpulan lagi kena belajar dalam bahasa Melayu? Saya rasa ini ada isu yang ada tak kena kat situ dari segi pelaksanaan dasar dan sebagainya. Itu yang disebut sebagai persekitaran sistem pendidikan yang tidak menyokong. Kemudian adalah peluang latihan. Peluang latihan ni misalnya ada komplain yang dia orang duduk di kampung, sedangkan pusat latihan ni tak ada di kawasan kampung, jadi dia terpaksa travel jauh kan. Jadi dia kata dia minat tapi nak duduk jauh, miskin, duit tak ada, nak transport dan sebagainya. Jadi ada banyak isu yang berkaitan dengan ni. Okey, so saya pergi yang ni, ini detail lah, saya mungkin tak bincangkan secara detail. Kita boleh bincang dalam perbincangan kita. Ni detail yang telah diberikan oleh setiap kumpulan berkaitan dengan semua perkara ni lah. Ni yang kita pergi. Baik, satu lagi yang mungkin saya nak sentuh dalam 1 minit, 2 minit yang tak ni adalah kita juga buat focus group discussion di mana kita kumpulkan 15 kumpulan yang mempunyai fokus. Kita panggil misalnya kumpulan saya ingat Dr. Usman pun kita jemput, mungkin Dr. Usman masa tu dia ada halangan, dia ada program lain. Kita panggil juga kumpulan guru pendidikan awal kanak-kanak, Suhaili terlibat dengan sekolah alternatif. Kita panggil semua ni. Kemudian kita juga kumpul berkomunikasi dengan 28 orang Melayu Bumiputera yang sudah bermastautin di luar negara. Mereka dah duduk 30 tahun, 40 tahun di luar negara. Dia orang dah jadi PR sana. Dia orang punya pandangan mereka tentang isu pendidikan Melayu dan sebagainya. Dan akhirnya kita dapat banyaklah data-data yang kita boleh kongsikan. Kita buat analisis dan sebagainya. Tapi again, dia balik, soalan dia tu akan balik juga kepada isunya adalah kesedaran ibu bapa. Kan? Ini bukan kita yang sebut, bukan saya yang tulis, tapi inilah hasil data yang kita kutip daripada semua kumpulan-kumpulan. Dan kita boleh membuat satu kesimpulan yang sangat ketara, sangat jelas bahawa dalam konteks pendidikan orang Melayu, ibu bapa adalah faktor yang paling besar yang dapat mengubah, yang dapat mereformasikan pendidikan. Bukan sekolah. Saya bila selepas melalui proses ini, saya melihat sekolah boleh membuat reformasi, tapi reformasi itu tak akan berlaku, dia tidak akan menyentuh terlalu mendalam kepada perubahan sikap orang Melayu, perubahan sikap keluarga dan sebagainya anak-anak. Kalau anak-anak kita nak cemerlang, saya rasa tanggungjawab itu mestilah kita sandarkan kepada parents. Dan isunya adalah bila parents tak ambil peranan yang besar, dan ada parents yang tidak menganggap bahawa tanggungjawab pendidikan itu tanggungjawab dia. Bila dia dah masukkan anak dia kat sekolah, dia tahu itu dah sekolah dia buat, kami tak terlepas dah. Sebenarnya sekolah tu mungkin 20% saja. 80% itu adalah pada ibu bapa. Dan kajian-kajian pendidikan secara konsisten pun menunjukkan bahawa anak-anak yang cemerlang tu biasanya ibu bapa dia memang very supportive lah pada pendidikan dia. Sebab kalau ibu bapa tu selalu pergi sekolah, anak-anak ni pun psikologi dia, kalau mak ayah kena rapat cikgu, dia tak buat benda yang tak senonoh. Dia takut sebab dia tahu cikgu report kat parents.
parents pula pun boleh report kat cikgu sebab cikgu dengan parents ni ada hubungan, engagement dan sebagainya. Jadi anak-anak ni terpelihara dalam konteks apa benda yang dia nak buat tu, dia kena berhati-hati, dia kena fikir 2-3 kali sebab dia tahu benda tu akan mudah sampai pada ibu bapa dan juga pada guru-guru. Jadi kalau di rumah dia tak buat homework, tak buat kerja rumah, parents bagi tahu cikgu kata memang di rumah dia tak buat kerja rumah. Maksud dia tak boleh nak bohong. Dia tak boleh nak apa kita nak putar cikgu lah. Cikgu tahu apa benda yang berlaku di rumah. Okey, so saya pergi kepada terusnya. Sama juga kita pergi yang pertama ni kita FGD dengan pemilik pendidikan awal kanak-kanak, operator. Isu yang sama di peringkat prasekolah lagi. Pemilik operator ni lebih kurang dalam 25 orang yang kita panggil ni, daripada yang sebesar-besar prasekolah sampailah yang biasa. Consistently dia kata memang pelibatan ibu bapa tu tak kuat. Sedangkan mereka mengharapkan ni pemilik ataupun operator pendidikan awal ni, mereka mengharapkan ibu bapa involve dalam pendidikan anak-anak. Mereka nak supaya ibu bapa terlibat sama dengan proses pembelajaran anak-anak. Bila balik rumah tu apa yang cikgu bagi tu anak-anak buat di rumah, parents tengok dan sebagainya. Tapi itu tak berlaku. Jadi dia kata kesedaran ibu bapa tentang prasekolah ni rendah. Ada ibu bapa yang sekejap hantar anak, sekejap tak hantar anak, sesuka hati dia. Dia nak hantar, dia hantar. Tak hantar, tak apa kan. Sedangkan kalau kita ambil sebagai contoh, dia seorang ibu bapa tu dia duduk di France, dia dah menetap di France, tapi parents dia masih di Malaysia. Ada satu masa tu dia kata dia nak bawa balik anak-anak dia prasekolah di France. Dia nak bawa balik anak dia seminggu ke Malaysia sebab nak tengok parents kat sini. Dia pihak sekolah panggil dia, tunjuk sebab mengapa you nak hantar anak-anak, nak cutikan anak you sampai seminggu. Macam-macam benda yang dia tanya, dia kata sampai macam soalannya salah besar lah pada dia orang, dan bila dapat kelulusan untuk bawa balik tu, dia bagi stack untuk anak-anak dia buat latihan di rumah tu banyak. Maksud dia walaupun you cuti, you make sure that anak-anak you settlekan perbincangan, kerja, assignment dan sebagainya tu. Bukanlah assignment tu susah, tapi dia nak anak tu engage terus dengan pembelajaran. Dia tak nak anak tu seminggu tu stop, tak belajar. Itu dia punya attitude lah. Kita kat sini, saya ingat ada yang disampaikan oleh pendidikan awal, dia kata kadang-kadang seminggu 3 hari hantar. Bila kita tanya sebab apa tak hantar, oh demam lah, balik kampung lah dan sebagainya. So anak tu walaupun dia prasekolah, attitude dia towards sekolah tu dia tak kuat. Sebab dia kata parents pun macam tak kisah kan. Jadi ini memberikan signal yang jelas pada anak tu, pendidikan tu tak penting, tak serius. My parents ni tak serius pun tentang pendidikan dan sebagainya. So ini antara benda yang kita kongsi dengan grup FGD bersama. FGD inklusif ni maksudnya yang miskin, OKU dan sebagainya pun kita tengok masih konsisten kesedaran ibu bapa. Okey, kita juga buat FGD dengan Don Bumi. Seramai lebih kurang saya ingat dalam 24 orang, orang Cina, orang India kita panggil. Ini di antara yang tokoh-tokoh di kalangan masyarakat Cina. On Kiameng pun join, mantan Timbalan Menteri dulu, ni On Kiameng dan ramai Chinese datang. Kita nak tanya pandangan orang Cina tentang pendidikan orang Melayu. So inilah senarai yang diorang bagi, yang kita kumpulkan. Dia kata, ini contoh saya bagilah. Pada pandangan mereka, Bumi Putera tak minat dengan mata pelajaran yang disebut sebagai sains teknologi. Ini satu pandangan daripada mereka. Yang kedua, penglibatan Bumi Putera di peringkat pengurusan masih rendah. Ini di kalangan CEO company dan juga berbagai-bagai. Kemudian mereka mengaku bahawa infrastruktur sekolah luar bandar ini masih kurang. Cara penyampaian mata pelajaran STEM kurang berkesan di sekolah. Ini saya ingat Dr. Osman happy lah ni kan. Memang kita tahulah memang tak berkesan kan. Kalau berkesan tak adalah sampai peringkat ni kan. Jadi ini adalah benda-benda yang disebut oleh orang bukan Melayu tentang mengapa pendidikan orang Melayu bermasalah. Jadi ini perbincangan yang sangat sihat. Kita katakan berbincanglah secara terbuka dalam ruang yang kami sediakan itu, dan mereka boleh sebut apa saja, dan kita cuma nak ambil poin mereka. Apa poin mereka tentang pendidikan orang Melayu dan sebagainya.
Baik, kemudian inilah hasil yang kita dapat. Saya mungkin tak nak pergi detail, tapi again, sikap dan kesedaran ibu bapa lah yang menjadi asas yang paling utama kepada isu daripada 15 kumpulan pakar yang telah kami panggil itu. Dan kalau kita gabungkan kedua-duanya, SLU dan FGD itu, we can see that. Kita boleh nampak secara jelas lah, sikap itu adalah faktor yang paling besar dalam kaitan. Dan kita juga sebenarnya ada data daripada online yang mencirikan lagi tentang perkara ini, tapi mungkin masa tak cukup untuk kita bincang secara detail. InsyaAllah dalam masa-masa lain mungkin kita boleh berjumpa dan sebagainya. Itu boleh kita bincangkan sebab itu detail dia dan juga ada statistik sedikit lah. Mungkin tidak kita tak nak pergi ke peringkat itu. Baik, ini dari segi hasil apa yang kita dapat berkaitan dengan isu-isu berkaitan dengan pendidikan. Dan kita telah bawa semua perkara ini untuk kita bincangkan di peringkat atas, dan kita telah bawa inilah ini resolusi yang kita dah bawa di dalam kongres tersebut. Kita letakkan 8 resolusi utama yang setiap satunya telah diperhalusi, dan ke-8 resolusi ini telah diterima oleh Kongres, dan setiap satu itu akan diperhalusi oleh jawatan kuasa yang telah dilantik di peringkat Usia Induk. Jadi isu bagaimana nak betulkan sikap ni, bagaimana nak memperkukuhkan pendikawal, mengiktiraf peranan swasta dan yang lain lah. Termasuk juga menangani krisis STEM di kalangan orang-orang Bumiputera dan Melayu. Saya ingat krisis STEM ni kalau kita tengok data, sebenarnya isu yang sedang menghambatnya adalah menghambat orang-orang Melayu Bumiputera lah. Kalau yang menarik juga adalah yang ke-7 itu adalah memperkasa kualiti sekolah kebangsaan harian. Ada isu di situ yang sangat detail kita masukkan berkaitan dengan kualiti sekolah kebangsaan harian, di mana di situlah sebenarnya ramai orang Bumiputera berada. Kalau MRSM dan juga SBP ni, dia hanya mewakili 4% saja. 4% dia orang Melayu Bumiputera yang ada di MRSM dan SBP. Lagi 96% itu ada di sekolah kebangsaan harian. Jadi kalau kita bercakap soal MRSM dan SBP sahaja, setiap kali nak cerita pasal orang Melayu Bumiputera, SBP, MRSM kan, kita bercakap tentang 4%. Lagi 96% tu kita tak pernah bincang pun. Kan? Jadi the big chunk tu kat situ. Sedangkan kita tak bincang. Kita bincang MRSM, SBP, SBMC dan sebagainya. Itu adalah segi resolusi lah. Jadi mungkin itu antara perkara yang saya nak kongsikan berkaitan dengan KEB. Dan mungkin saya berhenti di sini dulu untuk pusingan ini. Mungkin kita nak buka bincang dulu, dan mungkin nanti kita akan bincangkan secara fokus tentang peranan ibu bapa lah berkait dengan dapatan yang telah kami buat. Terima kasih Dr. Ini. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Anwar atas kongsian yang saya rasa membuka jugalah mata kita. Jadi saya buka sesi kita kepada sesi soal jawab. Dr. Anwar boleh? Ya, sila. Soal jawab dan berbincang lah. Berbincang lah. Sebut ramai ni. Tuan Haji Samsul semua ada ni. Saya Baik. pun nak dengar juga. InsyaAllah. Terima kasih Dr. Helmi. Dr. Anwar, terima kasih banyak. Kita raikan juga ni, Prof. Tan Sri Nur Azlan pun ada dalam Okey. buang kita ni. Tan Sri, apa khabar? Kan? Untuk masuk tadi. Okey. Baik. Data yang dikongsikan ni amat kaya, dan saya lihat tadi dibuat secara kuali dan juga kuanti ni kan. Ada FGD dan sebagainya. Ada beberapa soalan yang dikongsikan di chat tu kan. Selain daripada tentang sikap ni, perkataan besar dia tadi lah kan. Jadi kita nak tengok juga macam mana pula sikap ataupun pendekatan mereka yang kita anggap kumpulan yang berada ni. Sebab tadi isu kemiskinan tu yang memerangkap kan. Bukan sekadar miskin fizikal tu, mungkin ada juga isu miskin minda tu kan. Dan bagaimana mereka yang kumpulan atas ini yang berkemampuan ni menanggapi pendidikan di kalangan anak-anak tu. Dan tu yang pertama. Sahabat saya Puan Suhaili, CEO ABS pun ada bertanya tentang peranan macam kita di sekolah Akademi Bakat ni, sekolah alternatif kan, sekolah alam dan usahawan.
Dan penekanan kita bukan sekadar akademik, kita bangunkan bakat dan juga beri mereka peluang untuk memahami ekosistem keusahawanan khususnya kan, bukan sekadar subjek-subjek yang kita lazim lah. Jadi mereka diberi kebebasan untuk berkarya di sekolah kan, peluang untuk berinteraksi dan sebagainya lah kan. Jadi mungkin kalau moving forward, pandangan doktor tadi, apa patut yang kita perlu lakukan macam di pihak KIG, macam kita yang menganjur ni, kelab beberapa guru ni ataupun PIBG lah kan, boleh Terima kasih. ambil. Nah, Baik, terima kasih Tuan Haji. Kalau kita tengok pada 8 resolusi ni, saya ingat antara yang menjadi favourite kepada, ini pandangan saya lah secara peribadi ya, bila saya bekerja dengan Tan Sri. Assalamualaikum Tan Sri, terima kasih join sekali. Tan Sri mungkin lagi banyak input lah daripada saya sebab itu pengalaman yang ada. Antara yang menjadi favourite pada Tan Sri dalam perbincangan dan juga dalam pembentangan beliau adalah berkaitan dengan pembangunan bakat. Ini ya, saya setuju dengan Tan Sri sebab kalau tengok yang 5 tu, resolusi nombor itu berkaitan dengan pembangunan bakat. Ini satu yang saya lihat tak di-tap ataupun tak disentuh secara detail dalam ekosistem pendidikan sekolah-sekolah kita. Kita ada sekolah akademik, itu yang kita punya idea semua pasal sekolah akademik lah. Sebab tu kita nak buat exam, dan sekarang ni orang tak nak keluar pada kepompong exam tu sebab akademik lah. Kalau sebab mereka melihat bahawa satu-satunya cara untuk maju dalam pendidikan ni akademik. Kalau akademik lemah lah ataupun gagal lah hidup, walaupun dia baru umur 12 tahun, walaupun dia punya orang kata result dia rendah, dia kata gagal lah. So konsep mengagalkan anak-anak peringkat sekolah rendah ni memang kejam lah pada kita kan, sebab dia belum ready untuk memahami tentang konsep kerjaya. Dia tak faham tentang konsep, dia cuma melakukan apa yang orang tua dewasa suruh dia buat. Jadi dia tak faham mengapa tiba-tiba dia digagalkan. Jadi so konsep itu memang tidak baiklah untuk anak kita. Okey, kalau kita lihat akademik satu yang memang telah pun mantap lah. Kemudian kita ada TVET. Alhamdulillah lah, kalau kita tengok di bawah kepimpinan sekarang ni, TVET akan menjadi antara yang mainstream lah. Dari segi bajetnya, dari segi penglibatan ramai pihak industri dalam TVET, itu nombor 2. Tapi ada satu lagi bahagian yang tidak disentuh secara serius, tetapi kalau kita tengok kepada the way forward, masa depan, what we call the innovation, teknologi, AI dan berbagai lagi artificial, all the teknologi depan, it's about bakat. It's about bakat kan. Jadi tak cukup kalau setakat you tahu secara teknikal, but you tak ada bakat, because dia tak ada wow factor kat situ. Bakat itu akan memberi wow factor kita. Macam kalau seorang tu dia ada, saya bagi contoh lah, kita selalu cakap tentang Khairul Amin kan, dia sambalnya kan. Kita tengok dia ada teknik, dia ada akademik dalam bidang engineering semua, tapi dia ada bakat. How dia organize the business tu, dan dia masukkan the entertainment dalam dia punya business marketing and so on, and dia design upaya dia untuk melihat dia punya target pelanggan dia kan. Ini memerlukan beyond daripada akademik sahaja. Sebab tu saya setuju bahawa bakat ini mesti dijadikan salah satu daripada aliran dalam sistem pendidikan. Sebab tak semua orang nak akademik. Yes, kalau kita tanya anak kita, sekarang ni macam-macam dia nak jadi chef pun ada. Dulu zaman kita dulu, chef ni tak boleh cari makan orang kata kan, tapi hari ni ramai chef yang jutawan dah. Sebab dia dah nampak dah, bakat tu penting. Jadi influencer doktor. Ya, influencer yang ada substance lah, ada content kan, yang ada very strong content. Macam Tuan Haji Tamsyo ni kalau jadi influencer bagus ni, dia writing dia kan, buku dia semua kan, contohnya kan. So the bakat plus academic and plus technical and so on is beyond daripada apa yang ada pada hari ini. So sebab tu bila kita menekankan soal bakat ni, bagaimana kita nak daripada sekolah prasekolah, daripada sekolah rendah lagi, anak-anak ni cikgu sudah ada keupayaan untuk tap bakat dia.
Sebab tu saya tengok ABS, saya ikut ABS punya Facebook. Saya tengok macam mana dia, sometimes tak payah overdo it kan, you buat secara relax kan, anak-anak nak terlibat kan, dia nak kreativiti. Yang penting adalah konsistensi supaya mereka terus menerus mencipta, berinovasi, ada try and error. Error is something yang fun. Bila dia try and error tu, ada masa dia berjaya, ada masa dia tak berjaya, tak dapat. But yang tak dapat tu fun pada dia. Macam mana dia kata, pasal tak dapat dah, dia nak buat lagi, dia nak cuba lagi kan. So that part tu yang kita nak belajar dalam learning tu. Kalau tidak, anak kita akan stop setakat apa yang ada dalam buku teks. Kalau dia terperangkap dengan apa yang ada dalam buku teks sahaja, so dia akan jadi the ordinary orang biasa lah. Kan, orang biasa dalam konteks biasa ni ramai lah. Tapi kita cakap seorang ni nak jadi anak yang luar biasa, so beyond that. Dia beyond buku teks, dia boleh berfikir, dia boleh fikir sesuatu untuk menyelesaikan masalah. Dan itu semua ada dalam kurikulum 2027. Pagi tadi kami berbual dengan Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Dr. Rafai. Dia cakap tentang innovation, dia cakap tentang problem solving, dia cakap tentang anak-anak yang boleh berani, yakin diri, karakter. Pada kita, saya punya pandangan lah, kalau isi pendidikan, macam mana you nak yakin diri kalau you tak tahu apa bakat you tak tahu apa aspek you punya the kelebihan kita kan. So anak tu kalau dia tahu dia bagus dalam nyanyian, and cikgu encourage dia, motivate dia dan sebagainya, dia akan bina yakin diri. So kita tak nak yakin diri yang kosong kan, dia sekejap up and down yakin diri yang kosong. Tapi kalau dia ada substance, dia pandai melukis macam contohnya. So yakin diri dia itu sebab dia kenal siapa diri dia, dan dia boleh melukis, dia boleh menyanyi, dia boleh maybe kalau nak jadi sains, dia boleh suka dengan benda-benda yang that kind of pemikiran lah yang kita nampak. Bakat akan menjadi penting, dan bakat boleh membuka satu apa kata ekonomi. Dah ada pun sebenarnya negara kita, tapi tak berkembang lah, tak besar lah. Saya ingat Tan Sri selalu sebut pasal Nabil lah. I totally agree dengan Tan Sri. Nabil tu kalau tak kena ada Mahajara Lawak tu, hari ni dia mungkin masih lagi jadi dispatch kan, bawa motor atau surat dan sebagainya. Tapi sebab Maharaja Lawak tag dia bukan sekolah, bukannya sistem pendidikan, dia bila jadi dispatch tu dia dah habis lah sistem pendidikan dia tu, maksud dia dah tak ada apa-apa yang sekolah nampak. Tapi akhirnya Maharaja Lawak nampak dia, dan hari ni dia dah go beyond lah kan, kita nampak lah ramai lagi yang macam tu. Jadi maksud dia, mengapa bakat ni lambat dalam sistem pendidikan kita, mengapa lambat? Sedangkan dia tu kalau kita belajar tentang psikologi, tentang intelligence, the multiple intelligence, semua ni kita dah tahu dah, it's a proven dah terbukti memang ada benda tu. Tapi kita tak raikan, kita tak kembangkan. Kita masih terperangkap bahawa anak kita mesti pandai akademik. Of course akademik tu penting sebab basicnya ada maths, mesti ada English, mesti ada BM, mesti itu basic akademik. But anak boleh excellent dalam banyak area lain, dan tugas kerajaan lah untuk menyediakan platform untuk anak-anak ni berkembang dari segi bakat, berkembang dari segi TVET, berkembang dari segi akademik dan sebagainya. Itulah yang menjadi cabaran lah yang besar. Okay, terima kasih Tuan Haji. Baik, terima kasih Dr. Okay, Dr. Helmi, kita ada soalan-soalan di chat box tu. Ya, saya pun tengah filter soalan ni. Jadi Dr. Anwar, kita pergi pada soalan ni lah, saya rasa macam anda cover daripada Puan Aminah Jazilah ni. Assalamualaikum, salam sejahtera. Dalam kajian tersebut, apakah jenis sekolah yang dikaji? Adakah sekolah khas seperti sekolah sukan juga termasuk dalam kajian? Saya ada satu dilema kerana sekolah sukan yang saya masukkan anak saya mempunyai keputusan akademik yang agak membimbangkan. Mungkin silibus yang berat kurang sesuai dengan tanggungjawab atlet.
Okey, mungkin Dr. Anwar boleh bagi pendapat tentang soalan ni, Doktor? Okey, terima kasih. Untuk kajian ni kita tak fokus kepada mana-mana sekolah lah. Kita buka seboleh mungkin seperti yang diberi pandangan oleh Tan Sri sebagai guru pengurusi kluster. Kita tak nak sangat terikat dengan sekolah sebab kita tahu sekolah tu dia sudah ada strukturnya. Kita cuba nak melihat ruang-ruang di luar ataupun yang terkait dengan pendidikan secara umum, khususnya keluarga dan juga perkara-perkara berkaitan dengan pihak swasta, industri dan sebagainya. Jadi kalau kita terlalu terikat dengan sekolah, kita seolahnya kita tak terbuka lah dari segi cara kita untuk melihat reformasi itu boleh berlaku. Ya, saya setuju. Saya juga pernah dan selalu mendengar anak-anak kita yang masuk ke sekolah sukan ni, mereka juga harus cemerlang dalam akademik kan. Jadi kadang-kadang ni mereka terbeban lah. Terus terang cakap mereka rasa terbeban sebab mereka mesti excellent in academic dan diorang mesti excellent in sport. Kalau akademik diorang drop, diorang kena keluar lah kan. Itu dia punya syarat dia. Sedangkan diorang tak minat dengan akademik. Ini dah isunya, mereka kurang berminat dengan akademik. Mereka lebih berminat dengan sukan. Ini saya tak pastilah model mana yang digunakan oleh sekolah sukan. Tapi kalau kita di luar negara, kita lihat kalau orang tu memang minat sukan, dia 100% full time dengan sukan lah. Dan beasiswa dia pun atas kecemerlangan dia dalam sukan dan sebagainya. Tapi akademik tu ada. Tapi akademik is not dia priority. Dia keperluan tetapi mereka tidak menjadikan itu priority. Jadi anak itu mesti excellent in dia orang punya sport. Tapi kita dasar di negara kita ni masih lagi melihat bahawa kalau sekolah sukan you mesti excellent in academic. Kalau you tak mencapai tahap itu, you kena keluar. Walaupun you punya sukan bagus tapi you tak boleh. Sebab nama dia masih sekolah sukan. Jadi sekolah itu sendiri mungkin dia masih terikat, terperangkap dengan pemikiran mesti academic excellent dan sebagainya lah. Itu prinsip dan dasar yang dilakukan di peringkat kementerian dan juga peringkat sekolah lah. Kita masuk dalam teritori atau perbincangan tu. Tapi pada pandangan kita, kalau anak itu excellent in cemerlang dalam bakat, you should go 100% lah pada bakat supaya dia betul-betul excellent in bakat. Kalau dia betul-betul excellent in TVET, then jadi seorang technician yang hebat lah. So itu pandangan saya lah secara peribadi, sebab kalau kita tengok model-model di negara-negara luar, kita akan dapat lihat benda yang sama. Kalau kita pergi, mereka excellent in sport lah kan. Tapi akademik berjalan, tidaklah kata tinggal terus akademik sebab mereka masih dalam sektor ataupun ruang pendidikan itu. Ya, saya nampak Tan Sri nak share. Tan Sri silakan. Prof Tan Sri dah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Tan Sri. Minta maaf, actually sambil tengah-tengah buat kerja sikit, isu ada hal sikit. But thank you Dr. Anwar dan Al-Samsul dan semua yang hadir bersama lah. Saya dapat maklum tentang sharing malam ni, so sambil-sambil tu dengar lah. Satu pengalaman, saya just very short. Pertamanya satu pengalaman yang sangat hebat lah bagi saya. Satu yang saya nak share, because dalam banyak grup kita semua duduk dalam banyak grup. Banyak pandangan-pandangan yang dilontarkan tentang kongres ni yang saya tengok, saya rasa kebanyakan orang yang bagi pandangan tu tak datang pun kongres, saya rasa. Jadi they jump straight away and saying that we are still in the old ways. Ada yang kata hanya beberapa orang saja yang bagi pandangan dan sebagainya. Jadi what Dr. Anwar share tadi adalah satu yang sebenarnya was behind the scene lah. Basically sejak January, February we work very intensively, dan I think saya when I presented that dekat Congress, personally I feel very comfortable of saying that. Maksudnya it's not pandangan kami sebenarnya. We take the approach of listening to the people out there, dan saya percaya itu capture sebahagian besar daripada cabaran yang dihadapi oleh terutama masyarakat Bumiputera lah. Saya merasakan rumus kita, saya merasakan bahawa if we are serious about attending Bumiputera,
sebenarnya ada jalan keluar. But we must be very committed and ready to make the change. Itu yang saya dalam beberapa perbincangan sekarang ni banyak yang bertanya tentang what's next. Tadi pun saya ada dalam perbincangan what's next, apa selepas ini. Malah my last view masa dekat Kongres pun saya kata appear banyak surat khabar yang penting. Saya kata what will happen this Monday. You know, apa yang akan berlaku seterusnya. Dalam konteks pendidikan, pada pandangan saya, dia amat memerlukan kita berani mencuba dan mengambil pendekatan yang berbeza. Saya rasa itu mesej yang sangat penting lah. Kita sebenarnya, kalau dalam bahasa saya sebagai ahli ekonomi, kita ni when come to education, kita sebenarnya saya rasa terperangkap dengan apa yang dimaksudkan dengan pendidikan, bagaimana menyampaikan pendidikan, dan juga apa yang kita harapkan daripada pendidikan. Jadi kerana kita datang daripada negara yang dahulunya miskin. Dahulunya in the 70s and 80s kita memberi banyak penumpuan, which is very good. Cumanya sejak I think over the last 10-15 years, perubahan yang kita buat itu tidak begitu nyata. Dan sedangkan society dah berubah. You know, itu yang satu yang sangat penting lah saya rasa. Cuma itulah kita mengharapkan pihak kementerian dan juga masyarakat pun. Sebenarnya bukan saja kementerian, masyarakat pun terperangkap minda mereka. Kalau kita cakap tentang isu-isu pendidikan ni, kadang-kadang banyak yang merasakan bahawa everything is okay, everything is right. Kenapa nak tukar? You know, jadi tapi bila kita tengok dalam kes Bumiputera memang, so maybe satu Dr. Anwar yang saya tak pasti Dr. Anwar sejak tadi, satu yang sangat penting ialah dalam konteks Melayu dan Bumiputera lah. Daripada PISA 2024, ada satu bahagian yang dia melaporkan tentang pencapaian pendidikan yang dibahagikan kepada dua, iaitu satu, social economic status yang rendah dan social economic status yang tinggi. Kata bayangkan masyarakat ada dua kumpulan. Maksudnya yang rendah, maksudnya pendapatan rendah, kelengkapan rumah, kelengkapan asas tak cukup, dan juga mempunyai, mungkin dalam keluarga tidak ada sesiapa pun yang ada pendidikan yang baik dan sebagainya. You know? Jadi dalam laporan PISA itu sangat jelas ditunjukkan di Malaysia kalau pencapaian pelajar yang social economic statusnya rendah, dia sebenarnya ketinggalan mudah cerita round up to 4 tahun pembelajaran. Jadi itu satu perkara yang sangat penting. Sebab apa? Sebab Bumiputera basically memang berada dalam kategori SES yang rendah. Jadi ini bagi saya satu petunjuk yang sangat penting lah, yang perlu diambil perhatian. Maybe I stop there first and let other people bertanya soalan, dan mungkin saya dengan Dr. Anwar pun sambil-sambil dengar ni, tapi buat kerja ni boleh respon lah to some of your views. Silakan. Terima kasih banyak Tan Sri. Ada satu cipan di chat box tu. Satu sebagai ibu bapa, orang biasa, apa way forward, Tan Sri pun baru kupas tadi. Yang menarik ni Puan Aminah ada sebut tentang bolehkah ibu bapa menjadi pressure group yang berkesan untuk membawa cadangan-cadangan ni selain pada dalam mesyuarat PABG. Program kita malam ni pun Tan Sri ni anjuran PABG sekolah juga ni kan. Jadi okay. Kita nak angkat ni bagaimana maknanya kita sebarkan juga kan dari segi macam way forward ni. Kalau pandangan saya, sebenarnya satu daripada 8 resolusi ialah tentang untuk memperkasakan ataupun untuk pihak kerajaan mengambil ataupun mengiktiraf the non-governmental, termasuk komuniti, ibu bapa, syarikat swasta, korporat dan NGO dan sebagainya sebagai satu jaringan yang sangat penting. Jadi memang kalau ada ibu bapa di sini, saya amat menyarankan. Sebenarnya kadang-kadang pengalaman saya di Putrajaya lah, perubahan-perubahan ini boleh berlaku bila suara itu semakin kuat di luar. Jadi ibu bapa kena, memang betul. Bagi saya, pengamatan saya ialah
school are being isolated daripada the bigger society. Itu yang sayang. Walaupun saya pernah juga duduk dalam PIBG. Bagi saya PIBG pun sebenarnya masih dalam konteks yang zaman lama. Cara PIBG. PIBG ni kerja dia cari duit, begitu, habis-habis buat hari kantin dan sebagainya. Tapi dia punya involvement tu tidak sampai ke tahap the ownership of the society. Penting bagi saya the society kena own the school lah. That's why dalam pembentangan tu saya cadangkan. Saya kata kalau boleh tak, masa tu menteri ada, saya ingat saya kata boleh tak nak cuba eksperimen dengan komuniti di Bandar Baru Bangi. Highest PhD per capita saya kata. Jadi takkanlah orang Bandar Baru Bangi tak boleh mentadbir sekolah. Tapi adalah sempadan-sempadannya, adalah governance-nya. Bukanlah mutlak diberi pada sekolah, pada masyarakat. Tapi peranan ibu bapa memang we have to move forward lah. Maksudnya we must bring in more involvement yang lebih serius. Mungkin Dr. Anwar want to comment on that. Saya dipahamkan sekolah bukan sekolah kebangsaan banyak dah amalkan konsep-konsep ni. Ya, thank you. Terima kasih Tan Sri. Yes. Actually kita di PIBG ni ada beberapa kajian yang menunjukkan bahawa kita ni masih di peringkat penyertaan. Meaning that parents tu menyertai. Kalau dijemput dia sertai. Dia tak go beyond that. Dia tak sampai peringkat engagement. Meaning that decision making dia tak buat. Jadi sebab tu saya rasa mengapa macam Tan Sri sebut tadi, mengapa PIBG kita masih dalam kerangka lama, sebab kebanyakan pemikiran dalam kerangka PIBG adalah kami menyertai apa yang sekolah sediakan. Kalau sekolah panggil mesyuarat, kami join. Kalau sekolah minta kami cari duit, kami tolong cari. Tapi dia tidak terlibat sebagai part of the engagement. Maksudnya dia lebih tinggi daripada hanya menyertai itu. Itu saya rasa yang kita juga kalau bolehlah ada PIBG ni yang boleh kita lihat sebagai best practice lah yang mereka amalkan. Mereka terlibat. Memang saya dulu mengajar di sekolah Cina Yuhua Kajang. Saya cikgu itu. Kita dapat lihat perbezaan. Bukan kita nak bandingkan sebab dia sekolah Cina, sekolah kemas. No, because through my experience, I lihat sendiri, I terlibat dalam mesyuarat, I uruskan ibu bapa yang datang. Memang berbeza dari segi cara kerja mereka untuk menjayakan pendidikan anak-anak. Salah satu kaedah yang mereka gunakan misalnya dia orang akan buat jual meja. Biasa kita dengar kan jual meja makan. Kami pernah buatlah terlibat dengan ibu bapa yang jadi presiden atau pengurusi majlis. Untuk event tu cikgu jadi AJK. Ibu bapa yang jadi ini kita kumpulkan 600,000 satu malam untuk buat dewan sekolah tu. Kita nak pasang aircon dan sebagainya. Dengan satu malam punya event kita boleh selesaikan satu dewan sekolah punya aircon lah. Jadi saya rasa ada perkara-perkara yang harus, bukan, saya rasa saya tak, sebagai ibu bapa saya terlibat juga dengan PIBG tu, dan saya rasa ramai kita pun terlibat. Kita nak terlibat tapi kita tak nampak apa saluran yang kita nak masuk untuk duduk bersama. Kadang-kadang kita duduk kat sekolah lama-lama pun macam cikgu tengok kita lain macam kan. Jadi kita tak rasa selesa tapi saya pernah tengok misalnya ada sekolah di Subang Jaya, parents masuk ke kelas mengajar murid-murid. Parents kata dia ada kemahiran dari segi matematik, dia masuk kelas, dia kata dia nak ajar. Dan cikgu sekolah tu dan pengetua sekolah tu sangat terbuka dan menggalakkan cikgu masuk. ICT, ada parents yang memang expert in ICT masuk ke sekolah, dan saya nampak sekolah tu sangat vibrant lah dari segi aktiviti di mana guru dan ibu bapa terlibat dalam banyak perbincangan. Bukan hanya perbincangan untuk buat annual dinner ke ataupun hari sukan sekolah, hari anugerah. It's go beyond that. It's about pengajaran dan pembelajaran dan syllabus, desainkan pembelajaran dan sebagainya. Saya ingat kita punya tahap penglibatan kita tu masih lagi di peringkat yang rendah atas beberapa faktor. Keterbukaan pasti yang paling besar, tak begitu terbuka. Keduanya dari segi yang kita bincang saya Tan Sri berkaitan sikap dan kesedaran ibu bapa masih lagi rendah. So mekanisme apa yang kita nak guna untuk menarik dan juga membuka itu perlukan dialog yang banyak antara ibu bapa, guru-guru, PIBG dan juga di peringkat kementerian lah. So kalaulah betul lah saya bila Tan Sri sebut dalam atas pentas tu beri Bandar Baru Bangi peluang untuk saya berdoa macam tu. Saya kata kalau betul lah Bandar Baru Bangi, saya akan terlibat 100% lah di sekolah tu. Sebab
kita nak tengok contoh yang boleh ibu bapa buat. Sebenarnya di negara luar dah lama amalkan kan. Kita bukan minta semua ibu bapa. Kalau kita boleh dapat 20% daripada ibu bapa terlibat pun dah itu pun dah cukup berjaya dah sebenarnya. Kalau ibu bapa yang 100% terlibat dengan sekolah, pedagoginya, amalannya, meminjamkan. Kadang-kadang ada parents yang meminjamkan komputer, laptop. Dia ada syarikat di sini, company, CEO dia kata ambil laptop yang dia orang nak mula lupus dia pakai dulu. So saya ingat kalau lah itu boleh laksanakan, saya ingat reformasi pendidikan tu memang benar-benar boleh berlaku. Ya. Di sekolah kita, Dr. Tan Sri, nanti Puan Suhaili boleh ulas ni. Kita ada 2 naratif besar yang kita angkat, iaitu sekolah alam dan usahawan. Yang kita terjemahkan dalam bentuk program, silibus, aktiviti anak-anak kita. Dan yang kedua, parent school. Maknanya sekolah ini dimiliki oleh ibu bapa. Dan ibu bapa mesti terlibat secara langsung. Macam penganjur kita malam ni, Dr. Helmi sebagai doktor perubatan juga akan memberikan ceramah tentang kesihatan. Ada di kalangan ibu bapa juga yang chef mengajar anak pelajar kita tentang memasak. Kemahiran-kemahiran tu kita minta mereka pulangkan balik. Sebab apa? Sekolah ni bukan sekolah anak-anak. Jangan di outsource pendidikan ni kepada guru-guru. Maknanya ibu bapa adalah sebahagian besar dari ekosistem pendidikan di sekolah. Kalau di outsource, dia akan menjadi cerita yang sama 50 tahun tu lah. Dah hantar anak ke sekolah, dah bayar yuran 4 biji yang berapa ringgit tu. Kan, mungkin sekolah kita kecil dan sekolah swasta, jadi semuanya perlu didana. Dan di kalangan kita, Tan Sri, ramai ibu bapa adalah di kalangan guru yang menghantar anak di sekolah kita. Mungkin sebelum saya nak jemput Dr. Osman ni, dia nampak nak bercakap tu. Kan, mungkin Puan Suhaili boleh ulas sikit tentang kita punya sekolah tu? Okey. Dr. Tan Sri, Dr. Oti, saya secara personal sangat berbesar hati Dr. Tan Sri dapat masuk dalam perbincangan kita pada hari ini, dan paling penting tujuannya adalah lebih kepada bagaimana kita sebagai ibu bapa berkolaboratif dengan guru-guru mendukung agenda pendidikan di sekolah. Ini wacana yang paling penting yang kita perlu sentiasa adakan perbincangan-perbincangan ini. Kalau di Akademi Bakat, kami pernah buat penglibatan penglibatan ibu bapa tu, sehingga kan ibu bapa tu boleh masuk dalam kelas dan share, berkongsi pengalaman-pengalaman mereka. Cuma untuk dapatkan konsistensi dan memastikan lebih ramai lagi yang terlibat, iaitu memang kita akan ada banyak kekangan. Salah satunya yang saya nampak, sekiranya lah majikan-majikan di seluruh Malaysia ni bersikap lebih terbuka dan mendukung usaha-usaha ibu bapa. Mungkin perlu kita perjuangkan naratif supaya majikan-majikan kat luar sana, apabila ibu bapa meminta izin 1 jam untuk buat aktiviti bersama anak-anak di sekolah tu, majikan tu boleh dengan rela hati memberikan time. Kalau di pihak kerajaan dia panggil apa, time lapse apa nama dia yang 1 jam tu, Time slip. Time slip. Kalau dalam swasta, yang ini yang saya nampak, sebab bila mereka ni mahu terlibat, ibu bapa mahu terlibat, tapi itulah antara kekangan dia. Namun kita di Akademi Bakat, kami sangat berbesar hati. Sebagai contoh macam hari ini, yang menggerakkan, yang menganjurkan program wacana ini adalah daripada unit daripada kelab ibu bapa itu sendiri, yang diketuai oleh Tuan Syamsul. Pengerusi kami ni Tuan Syamsul. Baik, terima kasih. Saya nak jemput Dr. Oti untuk berikan sedikit respon pada perbualan kita. Sila, Doktor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batuk sikit malam ni. Sahabat saya, Dr. Anwar, ini pertama kali ikut saya bersama dengan Tan Sri. Walaupun saya alumni UKM. Nak kena sebut juga dan juga pada sekolah bakat, nama pun dah sekolah bakat kan. Jadi antara perkara yang saya anggap luar biasa lah, sebab jarang orang highlightkan bakat ni.
Okey, saya ada beberapa perkara saja yang saya nak sentuh kat sini. Dapatan daripada Awesome tadi adalah satu dapatan yang pada saya mempunyai foundation yang baiklah untuk pihak-pihak yang ada kepakaran terlibat dalam aspek-aspek yang dah dibincangkan. Cuma saya lebih cenderung untuk melihat sekolah sebagai suatu cara yang saya anggap sebagai satu-satunya yang boleh mempercepatkan apa yang kita bincangkan yang kita bincanglah selama 60 tahun. 66 tahun ya sehinggalah pada malam ini. Sekolah pada saya, sekolah di Malaysia ni, kita masih tak pernah berubah. Boleh bayangkan tak? Katalah ada flexibility di sekolah, di mana dibangi buat cara macam ni, di Zaman Sarah buat cara macam ni, di Puchong buat cara macam ni. Kita mempunyai pelbagai model sukses model itu sangat banyak. Tetapi malangnya KPM mengambil pendekatan one size fit all. Selalu saya sebut. Semua mesti sama. Menyebabkan akhirnya kita mengambil jalan mudah untuk define model sukses kita sebagai mereka yang dapat A. Akhirnya kita tidak dapat menghasilkan apa yang sepatutnya dihasilkan oleh sebuah institusi pendidikan. Itu yang pertama. Dan mereka sangat jumud, mereka sangat takut, mereka sangat menjaga mereka punya status quo. Mereka takut mak bapak masuk ke sekolah, mereka takut macam-macam benda yang mereka takut. Saya pun tak tahu kenapa mereka rasa tergugat. Kemudian sekolah dijadikan sebagai murid-murid pada saya bukan prioriti di sekolah. Prioriti di sekolah adalah kita buat banyak program, kita punya KPI naik, kita naik pangkat. Itu sahaja. Kita kerja dengan cikgu. Nanti cikgu naik pula kerja ke cikgu yang lain. So benda tu pada saya sangat sakit jiwa saya tengok. Kenapa? Kerana akhirnya yang berjaya dapat A itu juga akan circle benda yang sama. Kumpulan-kumpulan elit daripada SBP ini akan memastikan anak mereka juga masuk SBP. Kalau tak boleh masuk SBP, hantar ke sekolah yang terbaik, swasta whatever. Akhirnya kumpulan yang kita anggap tadi 70% di peringkat awal Dr. Anwar jelaskan, tetap akan menjadi kumpulan yang itu juga. Jadi sekolah tak menjadi tempat untuk kita memperbaiki, sedangkan sekolah arus perdana adalah majoritinya kaum bumi putera. Kita gagal jadikan sekolah. Sebab sekolah ni pool. Kita nak pergi rumah ke rumah mak bapak nak bagi dia nasihat, tak boleh. Bila pula kita nak jumpa mak bapak kat Balai Raya? Tapi anak mereka ni lah satu benda yang patut kita by hook or by crook. Kita kena pulas telinga KPPM. Okay, dan juga YB Menteri Pendidikan. Okay, supaya do something. Jangan, kenapa nak takut? Saya tak nampak kenapa mereka takut. Kita masuk pun takut. Saya pernah offer pun tak pernah dipanggil. Offer ni jumpa pengetua. Tapi tak pernah dipanggil sebab tak tahu apa benda yang mereka takut dengan saya. Jadi kita dapati bahawa banyak masa anak-anak di sekolah kemudian diketatkan lagi dengan macam-macam perkara sampai cikgu tak boleh nak fikir. Cikgu tak boleh nak fikir. Kita faham juga cikgu nak terima mak bapak, nak terima Tuan Haji Samsul. Macam mana? Kelas tak habis lagi. Silibus tak habis lagi. Subjek banyak nak ajar. Nak panggil Dr. Anwar. Bila pula masa nak panggil Dr. Anwar? Tak ada. Cikgu nak dengar Dr. Anwar. Tak sempat. Jadi sekolah dijadikan tempat yang begitu sepanjang masa sehingga sekarang dan dia makin bertambah ketat. Program-program yang banyak yang KPM buat tu adalah untuk menampung secondary effect. Primary effect mereka abaikan saja sebab secondary effect tu memberikan mereka peluang, memberikan mereka ruang untuk mereka tunjuk mereka bekerja. Sedangkan anak-anak kita tak pernah mendapat sesuatu yang patut mereka dapat. Itu yang saya fikirlah. Banyak benda yang kita boleh sebenarnya permudahkan di sekolah. Banyak benda kita boleh permudahkan. Tapi saya tak faham kenapa accumulation tu berlaku sehingga akhirnya semua pihak susah. Saya selalu sebut pasal yang TP-TP ni. Saya tengok semua borang-borang tu memberikan satu kerja yang tidak patut ada, yang tak perlu dibuat oleh guru. Dan akhirnya semua pihak sibuk nampak buat kerja. Anak kita jadi mangsa. Mak bapak pun tak faham kenapa jadi macam tu. Jadi akhirnya apa yang kementerian buat adalah untuk mengasingkan yang pandai ini, senang sikit kerjanya, dan juga membiarkan yang membiarkan bukan dengan niat untuk membiarkan. Sistem yang disediakan itu menyebabkan anak-anak ini terbiar.
Dan akhirnya circle yang berlaku 60 tahun, 66 tahun akan terus berlaku sampailah bila-bila pun. Pihak luar tak ada masalah. Contohnya Petronas. Banyak Petronas bagi duit untuk guru-guru STEM, untuk memberi latihan kepada guru-guru sekolah menengah, tak berapa siri sampai berijazah, adik ijazah diberikan. Tetapi bila masuk ke dalam kelas tak boleh jadi. Okey, sebab kelas tu tidak disediakan untuk menerima satu situasi yang kita katakan boleh dipelajari secara mudah. Segala ni jadikan sangat ketat sehingga hanya segelintir pelajar yang ada advantage saja. Okey, pelajar yang bapa-bapaknya doktor macam Dr. Anwar ni kan, macam Tuan Haji. Okey, yang boleh ambil perhatian pada anak dia, anak-anak itulah yang mungkin dapat. Tapi anak-anak lain tu tengah nganga lah, tak tahu apa. Jadi kalau kita lihat kepada sekolah mahu tak mahu sekolah kena berubah. Di Sabah dan Sarawak takkan sama konsepnya di Damansara. Di Damansara takkan sama dengan Bandar Baru Bangi di mana ada pool pensyarah. Saya sangat setuju yang Tan Sri sebut tadi. Wah, tiba-tiba sekolah lain kata, wah, kita ada model di Bangi. Sekolah Bangi telah menghasilkan sekian-sekian. Kita kat sini ada kelebihan apa? Kita juga kena bannerkan benda yang sama juga. Contoh kan, kalau di Bangi mak bapaknya sibuk, kita di Pendang mak bapak tak sibuk pun. Contohlah, apa yang kita boleh buat untuk anak-anak yang kita anggap sebagai generasi yang akan datang yang perlu menggantikan mereka. Kita ada macam-macam sukses model yang kita boleh buat. Ni tak satu saja. Satu saja yang perlu diikuti di semua negeri. Sehingga Sarawak dah merajuk kan. Sarawak dia pun nak buat sendirilah. Saya rasa itu satu perkara yang baik juga. Sekurang-kurangnya memberikan satu alternatif. Kalau Sarawak berjaya lah katakan, ada peningkatan daripada antara negara tercorot, katalah dia dapat berjaya meningkatkan. Negara lain, negeri lain juga akan cemburu. Jadi kenapa tak kita ambil satu benda yang positif dalam konteks itu? Okey, jadi saya tu sebut benda tu kenapa? Kerana sekolah ni mahu tak mahu perlu, sebab di situlah tempat yang kita anggap macam apa, pakar-pakar pemikir berkumpul dan mereka itulah orang yang paling dekat dengan anak kita selain daripada kita. Malah mereka tu jauh lebih dekat daripada kita sebab mereka tahu apa yang mereka ajar di sekolah, kita tak tahu. Jadi kalau ini tidak kita juga jadikan satu tempat di mana kita perbetulkan, saya tak tahu macam mana nak betulkan. Okey, saya tak tahu apa yang perlu kita lakukan, sedangkan contoh di luar negara banyak sangat mereka bermula santai. Okey, mereka bermula santai. Okey, kita di sini bermula, bayangkan minggu pertama PPD turun nak buat apa? Saya pun tak nampak kenapa PPD. Anak tu nak sekolah setahun bukan seminggu. Okey, PPD turunlah, kemudian buat lawak lah, buat pasar ragam lah, bagi kandy lah. Saya tengok apa asal sekolah bagi kandy untuk datang awal kan. Tapi itu untuk seminggu. Mereka nak sekolah 11 tahun. Bukan seminggu itu saja. Jadi pemikiran singkat sangatlah pada kementerian. Saya pun tak faham kenapa. Dan juga saya sebut pada STEM tadi. Okey, STEM tu kita sebenarnya tahu STEM tu apa. Tak ada masalah pun STEM tu. Tapi ada tak perkara yang menyokong memahami sains dan matematik di sekolah itu berlaku? Itu isunya. Kalau tak ada, sebutlah 1000 kali STEM pun, berzikirlah STEM kat luar pun. Tak boleh buat apa. Banyak pihak nak cuba dapatkan dana-dana. Okay? Sampai ada satu program yang saya tak perasan, STEM-MAC. STEM Executive Coaching. Daripada padu KPM, PPD pun tak berjaya. Macam mana nak berjaya? Mereka tidak menyediakan satu situasi yang boleh menyambut perkara tersebut. Cikgu boleh mengajar tapi anak-anak dah mula reject. Sebab anak-anak tak dapati perkara ini tak dapat diterima kerana sukarnya tidak adanya ruang untuk mereka belajar matematik dan sains itu secara bersahaja. Segalanya nak dipaksa-paksakan. Okey, itu saja sedikit cerita lalu. Terima kasih kerana beri peluang. Terima kasih Dr. Oti. Kan, Tan Sri ada nak beri respon ke? Ya, saya suka dengar pandangan doktor tadi. Is that your PIBG punya, you are the PIBG president tadi yang dibetulkan? Saya tak pernah jadi. Saya pernah offer Dr. Oti. Dr. Oti tak terima lagi lamaran kami ni di Akademi Bakat. No, actually what is being said just now, satu yang pada saya sangat-sangat penting. Ini yang saya maksudkan perubahan, bukan perubahan kecil-kecil yang begitu, perubahan dalam konteks bagaimana kita menyampaikan pendidikan
dalam konteks negara dah maju, negara dah bergerak 60 tahun, dalam konteks bahawa kemajuan tu juga dicapai dalam konteks yang berbeza-beza. Ada orang yang berjaya, ada orang yang tidak berjaya, ada keluarga pendapatan tinggi, ada keluarga pendapatan rendah, dengan kepelbagaian masyarakat dan lokasi. Jadi this so-called kepelbagaian ini was not entertained. Ini yang jadi masalah. Jadi you are perfectly right. School, of course they will deny this, but school are very worried about the so-called their own performance rather than student punya performance, you know. Jadi berarti, dan performance is been defined in only one way. Kan kita semua biasa tengok kartun tu kan, gajah tak boleh panjat pokok, ikan tak boleh panjat pokok, monyet boleh panjat pokok. Kartun tu bagi saya dah selesaikan segala masalah. To tell us that every single kids are different. Jadi why are we come to the point that macam standardized? There's only one way for you to be defined as berjaya. Maksudnya you get as many A's, you are berjaya. Full stop. Yang lain tak berjaya. Jadi kenapa saya berharaplah menanti-nanti keberanian ataupun kesanggupan, kesediaan kerajaan, terutama kementerian untuk membuat perubahan ini. Memanglah perubahan ini akan memeningkan kepala, memerlukan eksperimen, memerlukan banyak benda berubah. Tapi kalau kita cuba avoid kepayahan untuk berubah, then forever kita akan terperangkap dengan kaedah begini. Jadi saya rasa pandangan-pandangan ini dah dilontar terlalu banyak kali. Mungkin wallahualam sama ada apa yang akan berlaku ialah, dan telah pun berlaku, kalau dalam konteks ekonomi kita panggil bypassing. Ibu bapa yang mula rasa resah dengan tidak ada perubahan di peringkat sekolah, mula mencari alternatif lain yang suit kepada diorang punya cita rasa. Jadi no, today private school is no longer expensive. There are so many teachers yang mengantar anak kepada private school yang accommodate all these variations, you know. Jadi kita kena berani mencubalah. Satu contohnya saya ambil. Saya pernah bercakap dengan salah satu persidangan yang besar yang dihadiri oleh pengetua-pengetua guru besar. Rata-rata bersetuju dengan pandangan apa yang kita bincangkan. Tetapi mereka semua menyatakan bahawa at the end of it, bagaimana mereka diukur, prestasi mereka sebagai guru besar dan sebagainya, is all about their exams. Jadi berarti, can you imagine if you are there, kita pun akan terperangkap. Because the system define you punya kejayaan begitu. Dan jadi berarti mereka tidak ada ruang untuk berinovasi, untuk cuba cara baru. That space is not there. Jadi kita stuck dengan cara lama. Kalau contohnya lah, saya pernah kata, saya bukanlah pakar pendidikan, tapi pengalaman kehidupan tu melihat banyak bentuk-bentuk sistem pendidikan. Boleh atau tidak kita pisahkan peperiksaan awam yang SPM dan sebagainya sebagai satu yang terpisah daripada sekolah. Memang orang kata, kalau tak ada mana-mana. Bukan berarti tidak ada peperiksaan di sekolah. Ada. Dia tidak menjadi satu comparable lah. Kalau saya tengok contoh kalau kebetulan anak saya pernah belajar di Amerika Syarikat. Sekolah is sekolah. Is about retrieving the best from the kids. But at the same time, those yang nak ambil peperiksaan yang the national exam SAT itu, that one is totally separate. Dia tak sangkut dengan sekolah. Jadi berarti, kalau selagi kita tak pisahkan itu, ini peperiksaan ini akan menghantui sekolah, menghantui guru-guru. Jadi dia orang pun under pressure lah. Jadi ini kalau kita nak tengok perubahan, saya tak tahulah kalau sekolah Tuan Haji ni boleh to me, kalau bukan berubah semua pun, I love the word experiment. Allow society, jangan paksa, jemput PIBG yang bersedia untuk mencuba cara baru. Bagi satu guideline, bagi satu sempadan, and let's experiment. Bila eksperimen, ada berjaya, ada tak berjaya. Yang berjaya, we learn from it. Di mana kita boleh scale up model ini. You know, yang mana tak berjaya, kita improve sebagainya. Jadi, selagi kita tidak bersedia untuk buat perubahan begini,
bagi saya perubahan-perubahan yang kita dengar ni terlalu kosmetik sifat dia. Dia tak berubah. Benda yang saya ingat benda we are too deep trapped lah. We hope that ada pihak yang akan bersedia untuk membuat perubahan-perubahan ni lah. Itu saja. Terima kasih Tan Sri. Terilham bila Tan Sri bagi respon tu kan, macam kita juga sempat juga menyemput PBJ lain untuk hadir sesi pada malam ini kan, dan kita akan kongsikan juga rakaman ni untuk mencetus minat dan juga rasa cakna susulan daripada KEB tempoh hari. Saya tengok tu viral ucapan Tan Sri tentang quote-unquote mencabar KPM untuk memberikan sarjana-sarjana di Bandar Baru Bangi. Jadi kami di sekolah tu rasa macam dekat lah, sebab bila kita mula banner sekolah yang kita ada sekarang di Sungai Merap tu Tan Sri, kita banner sendiri. Banner sendiri, pendanaan dia, yakin kat ibu bapa, terutama bapa yang agak berumur kan. Saya ingat saya sekadar perkongsian, saya bawa orang tua saya ni guru besar Pencen kan. Sampai ke sekolah tu, mana bilik guru? Kata, mana bangunan, mana banyak benda mana kan. Sebab kata saya kata mak punya checklist tu tak ada di sini kan. Mana kantin, mana kan, mana definisi sekolahnya adalah, yalah mak saya dah 20 tahun bencana kan, jadi definisi sekolah. Tapi sekarang alhamdulillah lah Azim ada kat situ, macam tu dia dah tukar dah, dia mana dia punya apa nama tu tanggapan tu pada peringkat awal tu, dan kita libatkan ibu bapa. Dan kalau misal kata dapat sokongan Tan Sri kan, kita boleh buat perbincangan kecil dengan PABJ yang lain. Kita cerahkan lagi perkara kita bincang malam ni. Kita boleh lah maknanya mempelopori perbincangan tu supaya dia akhirnya dia begini. Kalau kementerian tak buat, saya boleh bagi almost 100% the society will do it by themselves. Yes. Yeah. And you will see a better results there. Dan jadi akhirnya maksudnya, I mean, it's not an option sebenarnya kepada kementerian, walaupun banyak merasakan bahawa selagi dia tak berubah, tapi sebenarnya dah ada. Ini dalam bahasa language in my area of public policy, we call this post-modernization society. Maksudnya they care more than for themselves. You know, dia care for the society, dia care untuk dia perubahan. Dia tidak, saya ulang 2 kali hari itu. Saya kata the day of where government knows all and do all are over. Saya cakap. Saya cakap 2 kali tu. Saya kata pegawai kerajaan kena dengar ni, kata-kata. You know, because sebenarnya bukan dalam pendidikan saja, banyak benda lain juga. Jadi I hope lah someone, terutama dalam pendidikan, society get together, experiment. You don't have to wait for kementerian punya. Kalau kementerian nak buat, alhamdulillah bagus. Tapi kalau too late, then the society have to come up themselves. Correct. Kita ingin redefine balik, sebab proses pendidikan ni bukan hanya 8 hingga 5 ataupun di sekolah kan. Sebab bila Dr. Anwar kongsikan data tadi tu agak mencemaskan lah. Mencemaskan dari segi sikap dan juga ibu bapa lah sebenarnya yang murabi pertama kan, bukan di outsource kepada sekolah semata-mata kan. Dr. Osman pun kongsikan tentang kosmetik di sekolah tu. Yalah, kebanyakan bagi kita pun daripada sistem yang sama. Jadi penyampaian hadiahnya mesti ada itu dan ini kan. Kalau kita di sekolah kita penyampaian hadiahnya amat simple, dan kita tak panggil cemerlang A, kita panggil apa puasa dia, anugerah altruistik, anugerah nilai partnership. Setiap orang ada A-nya yang tersendiri. Setiap orang ada A tersendiri, jadi tidak ada nampak berapa A, tidak. Kita tak pernah bagi pun A tu. Jadi kita cuma recognize sikap dan sifat dia tu. Kalau dia memang suka menolong, anugerah suka menolong. Kan? Jadi budak-budak tu bila dalam sekolah tu dia very much look forward. Dan kalau kita kalau setiap kali sambut pelajar baru, biasanya yang baru masuk tu akan balik kata, ayah sini tak ada loceng. Dan tak ada bawa beg. Kan? Maknanya tak sama macam abang kat sekolah. Dia tak sama macam abang dia dekat sekolah. Kan? Minta maaf, saya minta maaf kalau saya tak. Ini sekolah yang dekat mana ni? Dekat Sungai Merap, Tan Sri. I think one of the person dulu share masa kita buat FGD dulu. Nanti bila lapang saya teringin nak pergi visit tengok. Boleh, Tan Sri. Please come, please. You share with me last time kan? Boleh. Saya nak pergi visit tengok nanti. Try to reach Dr. Anwar, kita pergi tengok sama. Just sit down and see what we can do from there. Baik, terima kasih Tan Sri. Alhamdulillah. Kita nak angkat naratif bakat ni kan, dan
mendefinisikan semula kejayaan tu bukan yang dah ada 60 tahun tu lah. Kan? Sebab kan berjaya ni masing-masing punya track. Kan? Kalau dipakai takrifan yang sama, ramai dalam grup meeting malam ni yang tak berjaya ni. Kan? Maknanya ialah seorang saja yang Tan Sri dalam grup ni kan. Maknanya jadi dia tak sama. Jadi kita nak raikan kepelbagaian bakat tersebut. Dan kita banyak kes-kes study yang kita buat tu insya-Allah, dan kita berbesar hati lah kan. Saya ni tuan moderator tak tegur ni sampai pukul 12 malam ni. Sebab ni Dengan Dr. perbincangan. Anwar minta, Dr. Anwar cakap, sorry lah saya Okey. subjek ni saya Okey. sangat dekat di hati. Dr. Anwar boleh recap. Saya seronok sebab Tan Sri ada malam ni, sebab tu saya boleh partner dengan Tan Sri. Yang so many ada experience lah kan. Kalau saya duduk dengan Tan Sri boleh banyak kami berbual ni, tarik saya cerita pasal sekolah. Tapi satu benda yang saya ingat as a penutup lah, Tuan Haji. Dr. Oti ada sebut pasal pendidikan, the konsep multi konsep of pendidikan. Kita selalu sebut dan kita raikan the concept of education for all. Itu memanglah dah jadi orang kata mantra kan, education for all. Tapi bila saya berbual dengan rakan-rakan di KPM, jelas mereka melihat education for all tu is academic. Kita melihat education for all tu is kalau you tak nak academic, you boleh berbakat, you tak ada bakat. Betul. So everybody boleh berjaya sebenarnya. Yes. Dan kita education for all ni maksud tak ada yang fail. Di konsepnya tidak ada fail. Ada yang berjaya akademik, ada yang berjaya bakat, ada yang berjaya TVET, macam-macam lah. Jadi salah satu peranan kerajaan yang kita harap ialah membuka konsep pendidikan itu kepada the multi definition tu, kepelbagaian definisi itu, supaya ibu bapa akan terlatih, terdidik bahawa melihat bahawa anak dia ni boleh cemerlang. Semua orang bangga dan seronok tengok anak cemerlang dalam pelbagai bentuk dan ni. Jadi selagi mana KPM khususnya lah sebagai pemegang amanah ni, mereka masih lagi berada dalam dogma bahawa pendidikan tu akademik, susah kan, kita terikat, terperangkap, dan akhirnya mungkin saya tak kongsi, mungkin Tan Sri beritahu, kita boleh tengoklah kadar pengangguran meningkat, kadar ni. Because salah satunya adalah the homogeneity tu. Konsep graduan yang keluar tu dah homogeneous. Sama je bentuknya kan. Jadi tak ada kepelbagaian ini dia. Jadi kita di peringkat universiti terpaksa pula mencari apakah wow factor yang ada dalam diri setiap individu. Sedangkan patutnya itu di sekolah pun mereka dah nampak. Kalau di UTM ni, Tan Sri pasal fikir benda apa ni, payung merah dan sebagainya di peringkat universiti. Tapi cuba bayangkan kalau bakat dan kelebihan itu dah bermula di peringkat sekolah rendah. Dia boleh bayangkan 11 tahun dia boleh dibangunkan, dilatih, ditingkatkan keupayaan dia, yang pandai bakatnya, yang pandai TVET-nya, yang pandai akademiknya, yang macam-macam kan. Jadi saya rasa itulah kekuatan kita yang back again kita selalu bincang, walaupun nampaknya macam masyarakat PIBG nak bergerak ke depan. Saya kebetulan dapat banyak sekali dengan rakan-rakan PIBG, YDP. Daripada Kuantan pun ada ajak berbual, ajak berbincang macam ni. PIBG nak bawa anak-anak mereka ke depan, tapi bila sampai perbincangan dengan pengetua, pengetua besar selalu mereka sebut tak boleh buat. Tak boleh buat. Ini jawapan-jawapan yang saya dapat daripada rakan-rakan PIBG, YDP, PIBG. Jadi kalau Tuan Haji Samsul, kalau boleh sahut cabaran Tan Sri, boleh adakan kita bermulakan dengan small group discussion or small ni kita boleh memulakan. Saya pun akan insya-Allah terlibat sama Dr. T for sure lah. Dia memang minat. Tan Sri kita jemput untuk kita sama-sama melihat bagaimana to empower PIBG dalam konteks yang lebih terbuka, lebih luas. Dan saya rasa ada satu soalan tadi, bolehkah PIBG jadi pressure group? Yes. 100% yes. Because PIBG adalah orang yang sangat mengatakan apa, the ownership dia tu sangat tinggi sebab anak tu anak dia. Kan? So saya bayangkan kalau itu anak kita, dan kita sebagai bapa, tentulah kita lah pemegang, pemilik, dan kita bukan setakat menyertai pendidikan, tapi kita mesti, Tan Sri sebut, menguasai pendidikan. Kerana dia dalam diguna ekonomi, dia ada pemilikan, penyertaan, pemilikan, penguasaan. So of course ibu bapa juga mesti dalam konteks yang lebih luas, lebih mendalam daripada hanya setakat join apa yang sekolah sediakan, tapi juga menentukan hala tuju dan juga kemajuan sekolah demi anak-anak mereka. Terima kasih Tuan Haji Samsul. Baik, alhamdulillah. Saya akan kembalikan balik pada moderator Dr. Helmi.
kan, tapi untuk ambil peluang ringkas selaku fungsi PUBG sekolah kita ni, sekolah akademi bakat ni, bahkan mereka yang hadir adalah ni pun kita lalukan untuk singgah ke sekolah kita. Nanti apa nama Puan Soleh boleh kongsikan pautan video pendek tu kan, nanti masing-masing boleh copy, boleh tengok lah tentang suasana di sekolah. Kalau sekarang ni telefon semua orang ada letak bunyi burung Tan Sri kan. Tapi anak-anak kita hari sampai sekolah dia akan bunyi burung, bunyi sungai kan. Maknanya tak perlu letakkan ringtone. Mereka bermain dengan pasir kan. Kalau balik dari sekolah tu, kalau baju kotor, kita dah pesan berapa. Memang inilah apa nama tu zaman anak-anak, jangan dirampas zaman dia tu kan. Maknanya bila kalau balik tu comot tu, memang inilah anak-anak kan. Tak boleh dia bertang baju putih balik dia tak kan. Jadi maksudnya kita tidak meragut masa muda dia tu, dan kita beri mereka bereksperimen setiap mereka itu. Dan penting ibu bapa memberi sokongan terhadap aktiviti dan juga mewujudkan program dan sebagainya tu kan, insya-Allah lah. Jadi kita lalukan juga nanti Tan Sri, Dr. Anwar, Dr. Oti untuk singgah. Nanti saya aturkanlah lawatan. Kita baru terima kumpulan besar daripada Indonesia baru ni untuk melihat sekolah kita. Pegawai kanan Bank Islam pun baru minggu lepas sampai tengok, dan ramai juga tokoh-tokoh dah sampai ke sekolah kita untuk lihat model dan sebagainya. Sebab sekolah kita ada taraf SE, Social Enterprise, dari segi pelibatan dan sebagainya, insya-Allah kan. Okey, banyak juga respon di chat box tu, dan saya fikir kita mungkin tak sempat nak baca semua kan, masing pun nak morih ni. Kan? Okey, lepas ni insya-Allah, dan kita raikan dan juga terima kasih atas semua pelibatan dan juga perbualan saya rasa yang bernilai tinggi malam ni. Kan? Alhamdulillah kita akan buat susulan selanjutnya, dan semua pesanan Dr. Anwar, Dr. Oti, Tan Sri dan juga rakan-rakan yang memberikan di chat box tu akan menjadi kita punya dorongan lah, bahawa keberadaan kita bukan sahaja di peringkat PUBG, ibu bapa sendiri rupanya adalah faktor paling besar dalam kemenjadian. Dr. Oti, betul ke kemenjadian kemenjadian anak-anak kita itu, dan kita sendiri yang ambil tugas pertama untuk menjadi pendidik, bukan biarkan di sekolah. Jadi akibatnya pendidikan itu mesti kita semua miliki, bukan guru saja, bukan hanya guru besar atau PUBG, insya-Allah kan. Ada baik di chat box tu ada Puan Suhaili kongsikan TikTok kan. Tuan-puan boleh apa nama tu lihat TikTok tu, kemudian kan tengok apa yang anak-anak kita di sekolah. Sebab kita Tan Sri ada kambing. Sekolah kita ada kambing, ada ayam, itik kan. Mereka juga bertani, kita ada kolam ikan, mereka juga tanam cendawan, walaupun akhirnya yang membeli adalah ibu bapa kan. Kan mereka pack kan. Jadi maknanya kita nakkan mereka ni ada bahasa usahawan, ada entrepreneurial conversation dekat sekolah, insya-Allah Okey, jadi saya fikir saya paskan semula kepada Tuan Moderator Dr. Helmi untuk penutupnya. Sila. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tan Sri, Dr. Anwar, Dr. Oti, Tuan Samsul, Puan Suhaili. So saya rasa banyak yang kita dapat pada hari ini. InsyaAllah kita boleh sambung lagi perbincangan kita ni pada suatu masa yang lagi spesifik lah, lebih detail tentang apa yang kita buat secara skala kecil dan skala besar. Rumusannya, sikap dan sosioekonomi itu memainkan peranan yang penting lah dalam tahap pendidikan anak-anak kita pada zaman sekarang ni yang banyak cabar, dan kita jangan fokuskan kita punya aim terhadap pendidikan anak-anak ni terhadap berapa banyak A yang dia boleh buat lah. Kita fokuskan kepada apa yang dia boleh contribute pada society. Okay, dan insyaAllah dengan itu dia punya nilai hidup dia akan meningkat, dan nilai hidup orang di sekeliling dia pun insyaAllah akan meningkat lah. Okay, kita jangan definekan pendidikan itu sama dengan material. Itu yang saya fikirkan lah, yang menyebabkan saya hantar anak-anak ke sekolah bakat ni. Okay, insyaAllah terima kasih pada, Alhamdulillah, terima kasih pada semua yang contribute dan semua yang hadir. Dr. Helmi, Ya, saya saya. fikir sebab ini mahal pertemuan ni, boleh kita kongsi tak yang TikTok tu? Sebab tu pendek seminit saja kan? Ya. Boleh tak kita onkan TikTok tu sekejap? Boleh Puan Suhaili? Boleh. Silakan. Lepas TikTok tu kita Cik Fatih boleh on kan? Ya, saya cuba. Share dengan suara dia.
Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Nanti ayah makan. Ini sisa makanan. Ayah ni makan sisa makanan tumbuhan. Sisa tumbuhan. Cili pun dia makan. Ayam tak ada. Ekor kambing. Korang bertiga ni. Diorang dah. Weh, dia keluarkan tangan. Comel. Weh, dia naik. Okey. Itu keluar K-pop pula tu. Okey, alright. Okey. Baik. Itu secara ringkas lah ya. Nanti tuan-puan pun boleh, bagi yang tak pernah sampai lagi, boleh cari saja dekat IG Akademi Bakat ya, ataupun di Facebook Akademi Bakat melalui pautan yang tuan-puan terima tadi lah ya, insya-Allah. Okey, Dr. Hilmi, boleh kita tutup sesi kita? Okey, saya ucapkan terima kasih kepada semua. Kita tutup perkongsian kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan salatul as. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Doktor. Kan? Ambil gambar dulu, ambil gambar. Oh, ambil gambar, ya. Itu paling penting tu. Itu dah jadi trend tu ya. Okey, baik. Okey, touch up sikit ya. Okey. Okey, siapa yang kesempatan untuk on kamera boleh buka. Jadi kita ada 2-3 Kita ada pendengar paling jauh dari Indonesia, Pak Arfan. Terima kasih Pak Arfan. Okey, ready? 1, 2, 3. Okey. Alright. Okey. Okay, Cukup. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak Dr. Oti, Tan Sri, Dr. Anwar. Thank you. Jumpa lagi kita. Selamat bersahur nanti. Alhamdulillah, insya-Allah. Terima kasih Dr. Anwar.